Nak sungguh. Pak dia dulu pun kaki bola. Jadi kaki main kita tengok korang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا Hei Muhammad, ini Allah khitab, Allah tuju cakap kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku sewaktu di kalangan kafir musyrikin Arab Mekah ini, apabila mereka cuba untuk berunding dengan Nabi supaya Nabi ni berhenti stop dia punya dakwah. Ini dalam sirah Nabawiyah pun ada disebut berkenaan dengan peristiwa ni. Jadi berunding tak jalan, tawaran tak jalan, akhir mereka pun nak buat ancam kepada Nabi. Akhir bagai-bagai usaha yang mereka buat supaya Nabi ni tergagal dan sampai poinkat kepada mereka nak bunuh Nabi. Namun semua tu tak berjaya. Mereka kata awak yang payah sangat ni Muhammad ni, tapi kot mana pun dia kena mati mati Muhammad ni, nanti dia mati baru nak habis. Lalu Allah turunkan ayat ni. Allah kata dekat Nabi, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu hai Muhammad, mayyitun, kamu itu mati, saya mutu, kamu pasti akan mati suatu hari nanti. Kot mana pun Nabi kita SAW pun akan menemui ajal juga, apatah lagi umat-umat dan manusia-manusia yang lain. Walaupun ada sebilangan daripada makhluk Allah termasuk manusia yang Allah lanjutkan usia, sebagaimana Nabi Allah Khidir alaihi salam, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan juga 3-4 orang Nabi, 2 di langit dan 2 di bumi tu. Namun akhir semua akan meninggal. Nabi Idris sekali dengan Nabi Allah Isa. Cuma Nabi Isa dia turun balik. Ni cerita bab alamat kiamat akan datang nanti kan. Bab turunnya Nabi Allah Isa, Masih, tapi digelar dengan Masih itu. Ada 4 orang. Nabi Ilyas duduk ada atas bumi, ditugaskan untuk menjaga kawasan daratan, dan Nabi Khidir Allah tugaskan dia untuk jaga perairan. Dalam kitab-kitab tafsir ada sebut dulu ni kisah berkenaan dengan anbiya ni. Semua tu akan mati akhirnya. Wa innahum, dan mereka jangan lupa, puak-puak mereka pun mayyitun, mereka pun akan mati juga. Hampa pun mampu juga duduk gaduh minta bagi Nabi mati lambat sangat. Abang kat mereka sama Muhammad, wa innahum mayyitun, hampa pun nak mampu juga. Nanti hampa pun mampu juga. Dia kata mati ni tak apa nak layak sangat pasal lawan dengan Nabi ni. Kita kedah cakap mampu ya. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar ini, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu semua ini khitab kepada puak-puak ni, yaumal qiyamah, nanti hari kiamat dibangkit kelak, inda rabbikum takhtasimun, di sisi Tuhan kamu, makna dia menghadiri majlis
suratan amal, timbang amalan untuk dibalas amalan ni, masa tu kamu akan bertengkar dan berbabi kan. Babi usah kita lah kedahan. Orang bertengkar aku. Hang dulu ajak aku. Aku duduk dekat nak masuk dah ikut Muhammad. Hang mai duk kecek balik dah. Tidak, aku turut lah. Kan? Walid bin Mughirah. Pak kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid dan Al-Walid bin Mughirah. Waktu dia dengar Nabi baca, dia seorang yang pakar sastra Arab. Bila dia dengar nama Nabi baca Quran ni, dia hampir-hampir masuk Islam. Tapi bila mai balik kat puak Quraisy ni, puak ni duk sindiak dia, awak hang pun kena agak sihat Muhammad kah? Alah kali dia pun tak mau jatuh saham ni. Tak, dia tak masuk. Kan? Awal tu dia dengar ayat Nabi tu, dia tahu dah ni bukan kalam manusia. Orang yang bijak pendidikan dia ni. Nanti yang bertengkar lah sana, bapak duk babi lawan bertengkar dan berdebat. Hang salah aku salah hang. Nanti sana mereka akan jadi perangai lagu tu lah. Tuhan cerita dalam surah Zumar ni. Itu dua ayat yang dibawa oleh muallif kita berkenaan dengan ketetapan berlaku kematian di atas setiap makhluk Allah ini, termasuk manusia. Wal ahaditsu fi zalika kathiratun, dan bermula hadis-hadis Nabi SAW fi zalika ay fi bayani zalika, pada menerangkan akan demikian itu. Demikian mana? Demikian berkenaan dengan mati itu pasti akan menjerengah dan menemui kita. Hadis tu banyak mana? Kathiratun, kan? Banyak sangat, kan? Berlambak hadis yang cerita bab orang-orang yang hidup ni pasti akan merasai mati, dan juga banyak hadis-hadis yang mencerita berkenaan dengan mati ni. Wali'annahu, dan bahawasanya mati itu minal jaizat, termasuk daripada perkara-perkara yang harus aqlan ay fil aqli. Jadi dalam tauhid kita tak lepas daripada wajib akal, mustahil akal, dan juga harus akal, ni hukum akal. Kembali kepada asal dalam awal kitab-kitab tauhid ni, dia akan membicarakan berkenaan dengan hukum-hukum akal. Jadi termasuk di bawah kata pembahagian hukum akal, iaitu perkara-perkara yang harus pada akal. Harus pada akal ni makna boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Mungkin kan, terima dua belah sungguh pun boleh, belah tidak pun boleh. Jadi termasuk mati ni termasuk perkara yang harus pada akal. Makna kalau Allah tak mau bagi mati, tak ada salah apa. Kan, benda tu boleh berlaku. Namun walaupun begitu, ni dia ke depan sebut. Tapi walaupun wajib harus pada akal, allati warada biha syar'u, yang datanglah dengannya oleh syarak. Allati tu yakni wajib akal yang telah datang oleh syarak, makna telah datang oleh syarak mengatakan mesti mati. Kan dia panggil harus akli, wajib aridi. Walaupun benda tu benda harus, pada akal boleh berlaku, boleh tak berlaku, tapi datang warid, makna datang daripada syarak. Warada biha asyar'u, datanglah dengannya, dengan kata berlaku kematian tadi ni oleh syarak, makna syarak telah menetapkan keputusan bahawa orang yang hidup ini pasti akan mati, walaupun pada asal dia harus pada akal. Bila kata datang daripada syarak, mana hadis ataupun Quran, fawajaba i'tiqaduha, maka wajiblah oleh i'tiqadnya, yang inzal maut, berlaku kematian itu. Walaupun pada asal mati ini merupakan perkara yang harus pada akal, namun disebabkan janjian syarak pasti berlaku, maka dia menjadi wajib. Wajib apa? Dia panggil wajib aridi, wajib yang mendatang. Datang. Orang kata apa, Quran dan hadis menceritakan orang yang bernyawa, makhluk-makhluk Allah yang bernyawa ini pasti akan mati suatu masa nanti. Baik, habis dia pun bawa mai ta'rif berkenaan dengan mati. Yang disebut mati ni apa? Mati itu apa maksud? Ni dia nak buat mai ta'rif. Wal mautu, bermula mati itu, huwa, itulah mati tu, inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan ala nahwi alladhi kana fid dunya. Itu terjemah dulu. Kita cerita bab masalah maksud dia tu. Wal mautu, bermula yang kata mati tu apa maksud?
Za'iqatul maut, kan kata merasai kematian. Mati tu apa? Kan kita sebut tak dengar cerita ke awak kawan kita lah, awak ada kerja sekali dengan kita, mati bagi tadi ni. Apa yang kita faham daripada mati ni? Iaitu inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan, terputuslah oleh persangkutan ruh dengan badan. Ruh dengan badan sudah tidak berhubung lagi. Bahasa kita kata apa? Sudah tidak connection. Orang putih sikit tu. Pasal apa mu'alif buat mai ta'arif begini? Sebab dia mengikut bagi pendapat sufi. Jadi ta'arif mati ni yang masyhur ada 3-4 ta'arif. Di sisi jumhur ulama mutakallifin, bila disebut kata ruh dan juga mati ini, dia ada sangkutan dia. Lagu mana? Jumhur mutakallimin mengatakan ruh kita ni, manusia ni hidup dengan ruh. Jadi ruh tu apa? Moga. Kan? Sebab bila disebut kata mati, makna keluar ruh. Kan? Bahasa mudah kita kata ruh dia dah keluar daripada badan. Jadi lagu mana yang kata mati ni? Mula saya nak bahas sikitlah di sini. Sebab dia buat ta'arif di sini. Ta'arif berkenaan dengan mati ni dia mengikut kaum sufi. Kan? Ni pendapat kaum sufi. Dan sisi ulama mutakallimin lain dia punya ta'arif dah. Sebab manusia ni hidup dengan ruh. Ruh tu apa? Nanti akan datang belakang ni, nanti kita akan ambil balik sikit, belah belakang sikit tu. Dia akan cerita bab ta'arif ruh. Jismun latifun mustabikun bil badan. Yang kata ruh itu iaitu jisim yang latif. Jisim yang latif makna dia, kalau bahasa kita ni kita panggil zat lah, dia benda asin. Kan, benda asin daripada tubuh badan kita. Lepas tu pula latifun yang halus, mustabikun bil badan yang mesra. Bukan makna mesra apa dia panggil kalau bahasa Melayu ni. Kalau kita kata dalam badan ni seluruh badan ni ruh meliputi. Kan? Mesra satu badan, berjelera satu badan. Mustabikun bil badan istibakal ma'i bil audil akhdar, sebagaimana mesralah air dalam kayu-kayu yang masih hijau. Kan kayu-kayu yang kalau kita kepak tu masih hidup. Pasal apa dia kalau hijau? Makna air sampai ke setiap juzuk bagi kayu tu. Lagu tu lah yang kata wa huwa baqin la yafna 'inda ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ulama mutakallimin yang kata ruh ni dia kekal dan tidak akan binasa di sisi ahli sunnah wal jamaah. Itu satu. Yang kedua, maksud daripada kata mati itu iaitu arad. Ini sebahagian satu perhimpunan daripada mutakallimin kata maksud kata mati ni apa? Mati ni iaitu terpisah ruh daripada badan. Ruh tu apa? Aradun, iaitu arad. Kalau ikut jumhur mutakallimin dia zat, makna dia ada benda asin. Ruh ni benda asin. Kalau sebahagian mutakallimin kata tak, dia arad. Arad sifat ni. Kan, arad dia tak boleh duduk asin, cuma arad ni boleh duduk. Kan? Arad ni boleh duduk. Makna kalau kita dalam ilmu makulat lah, bila sebut arad, dia keluar pisah daripada zat, dia binasa. Tapi ruh tak. Kebiasaan dia begitu kan. Contoh guru duk bagi contoh kan, macam hijau yang ada pada cabai. Bila dia keluar daripada cabai tu tukar kalau merah, hijau pergi mana? Dia duk rabat pokok lain pula. Tak. Al-arad la yantaqilu min mahallin ila mahallin ukhra. Kaedah dalam makulaan. Arad ni dia tak pindah daripada satu mausuh dia ke mausuh yang lain. Contoh dia lagi kan, banyaklah contoh masalah arad ni. Bau, rasa kan, rasa. Jadi panas pada ayak, tu masuk arad. Tabuh ayak panas, kan duk menggelegak lah ayak dalam gelas tu. Kemudian lama ayak tu sejuk, panas tu bila dia keluar nak pergi duduk tang lain pula. Tak kan, dia binasa. Dia keluar, dia binasa. Tapi roh tak. Walaupun dia arad, tapi dia tak binasa. Al-hayatul lati sara al-badanu biwujudiha hayyan. Jadi arad ni selagi mana dia menetap di atas badan kita, mana duduk dalam tubuh badan kita, maka pada ketika itu dinamakan kita matilah. Dinamakan kita ni hidup lah. Lagi mana ruh duduk datang mana? Tak tahu. Itu rahsia Allah.
kan. Kalau ikut pendapat jumhur mutakalimin, dia ada setiap juzuk kita, setiap anggota kita sampai ke ujung jari ni ada roh. Bila tarik roh, renggang situ roh tak ada dah, maka mati kaki tu kan, mati kaki tu, tarik macam orang mati kan. Tu yang roh tarik sini mati, kepala lutut mati. Pasal apa? Dia jisim latif. Ikut pendapat yang kedua, iaitu arat ni menumpang pada zat kita juga. Nanti bila Allah cabut saja keluar roh, lepas tu roh tu pergi tahu mana, wallahualam kan. Nanti kita akan cerita roh ni Allah kembali tak tahu mana, dia tak binasa roh ni. Ini benar salah satu ajaib kan makhluk Allah, yang mana bila terpisah daripada zat dia ataupun mausuf dia tak binasa. Macam mana kaki dia dah hitam, sampai jadi mangkuk kena potong. Sebelum potong tu mangkuk hitam tu, adakah roh dah tak ada dah di situ? Roh tak ada. Tapi tak mati lagi lah, pasal dia tak keluar semua kan. Bila kata ikut pendapat yang pertama tadi kan, dia kata setiap badan kita ada roh. Jadi bila habis keluar baru mati kan. Makna situ habis roh tak ada lah situ kan. Kaki kena kerat, taruh pun busuk kan. Sebab menahan daripada binasanya badan kita ni roh ni hebat. Selagi mana dia menetap dalam tubuh badan kita tak apa kan, tak apa, duk elok tapi bila dia tarik keluar, dia tak ada dah tang tu. Tu yang itu jadi kesit, busuk, macam mana kan. Tu roh tak ada. Dia tengok ni kaki hang ada roh lagi tang ni. Dia tak kuda lagi lah, tang ni tak ada lah. Kena kerat kan. Tu pendapat tamat. Tu arat. Ada juga ulama mentarifkan yang kata mati ni adamul hayah amma min sya'nihil hayah, ketiadaan hidup bagi makhluk yang passion dia hidup. Passion dia hidup, dia tak ada sifat hidup. Macam mana? Tu yang nak cerita, kata apa nama itu sebahagian takrif lah. Saya tak nak bahas ni, panjang sikit ni. Baik, itu yang ketiga. Yang ketiga, itu yang kedua ada macam ni jugalah. Yang kata arat tadi ni kan, arat di sisi sebahagian daripada ulama mutakallimin ni mengatakan kita ni hidup dengan roh. Roh tu apa? Roh tu arat. Dia memang kita maklum lah kan, roh tu arat. Apa nama, kita hidup dengan roh. Roh tu arat. Jadi bila arat, dia wujudi. Dia wujudi sebab tu buat keluar. Bila keluar daripada badan kita kan, dia ada boleh ambil pasal dia wujudi. Kalau jenis amr tibari, malaikat nak pegang tak boleh. Sebab dia tak ada kan. Ini sebahagian daripada mutakallimin. Kalau ikut sebahagian mutakallimin ni, pada pegang kaul ni kan. Sebab arat, mana tahu tu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan hidup, apa hidup? Berhidup, roh kan. Mauta wal haya, mati dan juga perhidup. Mati tu sifat lain. Kalau ikut tarik Pakda ni, zat kita bila Allah ambil perhidup, iaitu roh, sifat pemati, baru mati kan. Dia sifat mani pemati tu pun apa benar tak tahu, cuma Quran sebut gitu, allazi khalaqal mauta wal haya. Di situ ada dua benar. Yang pertama maut, yang kedua hayah kan. Tuhan ibarat pula dengan khalaqa. Khalaqa makna makhluk, mesti wujudi baru boleh khalaqa. Kalau amr i'tibari, dia bukan khalaqa, dia ja'ala kan. Dia ja'ala, ibarat dengan ja'ala. Wa ja'alakumul unsa, apa dalam Quran, wa ja'ala lakumuz zakar wal unsa kan. Allah jadikan kamu itu lelaki dan perempuan. Dia amr i'tibari. Kalau bangsa dah tu orang panggil lelaki, bangsa dah ni orang panggil perempuan. Dia amr i'tibari ya. Wa ja'ala, apa kata ayat tu? Wa ja'ala lakum syu'uban lita'arafu. Syu'ub ni mana berpuak-puak. Dia bukan ada benar. Dia amr i'tibari, dia panggil maj'ul. Kalau apa nama isim maf'ul bagi khalaqa, makhluk. Isim maf'ul bagi ja'ala, maj'ul. Itu panggil bahru majazi kan.
Ni kita panggil baharu hakiki. Ni pendapat yang kedua tadi ni. Maknanya nak mati seorang hamba ni, Allah ambil roh dia, kemudian buh sifat pemati. Bukan mati. Wa amma sufiyah wal falasifah. Ni pendapat kaum sufi dan falasifah. Falaisan indahum jisman wala ardan. Di sisi kaum sufi yang kata mati ini bukanlah jisim, bukan benda asin, wala ardan, dan juga dia bukanlah arad. Lepas tu apa dia? Bal huwa jauhar mujarrad. Dia ambil satu bidang dia panggil jauhar mujarrad. Jadi ruh ni jauhar mujarrad, ghairu mutahayyidin, yang tidak mengambil ruang. Dia ta'alluq bil badan, dia ada perhubungan dengan badan, ta'alluq tadbir, sebagai perhubungan untuk mengatur kehidupan. Walaysa dakhilan fihi wala kharijan anhu, dia bukan luar dan bukan dalam. Ni di sisi ulama sufi kan. Di sisi ulama sufi ni terputus perhubungan di antara ruh dan badan. Ruh bukan duduk di badan. Lepas tu ada hubungan di antara ruh dengan jasad tu. Maknanya tak ada connection. Kalau bahasa kita hari ini ni, nak mudahnya bila kata jenis ta'aluk, terputus ta'aluk ni, kita kata dia tak ada connection. Macam kita ada handset. Bila kita ada handset, kita boleh tengok internet apa semua ni. Pasal apa? Pasal ada satelit. Jadi satelit duduk sana, handset duduk sini. Jadi bila kita kata tak ada online, handset ni boleh hidup tak? Bukan cerita lah, bukan main game. Cerita tu kan nak bagi nampak ni. Mana kalau tak ada lain, dia putih. Wahai yang kata pancar hubungan dengan dia, bukan duduk di dia, duduk tang lain kan. Tapi tu makna kharijan tu. Tapi nak habaq kata hubungan tu, hubungan di antara ruh dengan jasad ni, makna tidak berhubung, tak connection. Maka bila tak berhubung dah persangkutan ruh dengan badan, maka pada ketika itu barulah dinamakan mati. Itu di sisi kaum sufi. Yang ni dia ikut pendapat ulama tasawuf ni. Ta'inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan, terputus perhubungan dan persangkutan ruh dengan badan. Ala nahwi alladhi kana fid dunya, di atas seumpama yang adalah dia dulu pada dunia. Makna kalau dulu dia hidup dengan perhubungan dengan ruh, tapi apabila terputus perhubungan dengan ruh begitu, maka masa tu dikatakan mati. Maknanya kalau kita bahasa kita satelit tak pancar, maka handset tadi tidak berfungsi. Lagu itulah bahasa lah kan. Mufaraqatun, dan juga berpisah, wa hailulatun, dan terurai serta terlepas, bainahuma, di antara ruh dan juga jasad tadi ataupun badan. Jadi tidak ada persangkutan, connection lah kalau bahasa mudah kita katakan. Cuma ulama bahas ni ada penampakan dia, kita nak bagi mudah nampak ni, makna ruh dengan jasad ni tidak bersatu, tidak berhubung. Apabila putus perhubungan di antara ruh dengan badan, maka pada ketika itu badan kita sudah tidak hidup, baru dinamakan mati. Sebab ruh sudah tidak, orang kata, berfungsi di badan kita kan. Dia tak boleh nak fungsi dah untuk menghidupkan tubuh badan kita. Masa itulah bila terputus hubungan di antara ruh dan badan, makna ruh tak boleh mai untuk menghidupkan badan dah. Masa pada ketika itu baru nama mati. Tu di sisi ni dia di sisi Syekh Amin Kardi ni, dia ikut kaum sufi sebab dia orang sufi. Wa tubaddilu halin bihalin, dan ditukarkan satu keadaan dengan keadaan, yakni keadaan yang lain, bihalin akhar, daripada hal orang yang hidup, maka dah bertukar dia ni menjadi mayit kan. Tubuh badan duk hak tulah, roh ada, cuma tak connection sahaja, terputus buat sementara. Kalau bahasa kita gitu kan. Jadi terputus buat sementara tu, hak itulah dikatakan mati. Sebab nanti dia akan bertaut semula. Bila? Bangkit kubur ni, ataupun masuk dalam kubur tu kan. Allah bagi perhubung semula, mana berhubung sebahagian roh untuk menghidupkan sebahagian jasad kita untuk jawab soal kubur nanti. Itulah mana tukar hal kan. Roh tu ada, badan tu ada kan, cuma tukar hal daripada hal hidup menjadi hal mati. Wa intiqalu min darin ila darin, dan berpindah daripada satu rumah, mana satu rumah ni satu alam, ila darin, kepada darin akhar, alam yang lain. Mana alam kehidupan kepada alam kematian, daripada alam barzakh kan. Daripada alam barzakh kita akan pergi pula kepada alam akhirat
Ni lah pindah alam. Wa fi khutbati Umar bin Abdul Aziz, dan sabit di dalam khutbah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cicit bagi Sayyidina Umar, ni maklum khalifah Bani Umayyah yang kelima kan, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni dia jadi khalifah tak lama, lebih kurang 2 tahun 4 bulan sahaja. Tetapi sejarah Umar bin Aziz ni seluruh dunia setiap zaman orang kenal. Kehebatan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz digelar mujaddid kurun awal. 100 tahun yang pertama, siapa yang menggilap kembali agama Islam menjadi gemilang? Umar bin Abdul Aziz, termasuk daripada mujtahid mutlak kan, dia mujtahid mutlak, orang yang boleh membina mazhab sendiri kan. Malah kealiman dia ni lebih daripada mujtahid hak sebelum daripada dia kan. Ni Umar bin Abdul Aziz zaman Imam Malik dan Imam Syafi'i tak ada dia kan, dia awal lagi, dia hujung 90 kan, hujung 90 Hijrah. Zaman Imam Malik masih lagi budak lah, baru anak Imam Abu Hanifah masih budak-budak. Imam Abdul Aziz dia sebut apa dalam khutbah dia, innama khuliqtum lil abad, sesungguhnya dijadikan kamu ini untuk kehidupan seterusnya. Makna bila kita ni dijadikan oleh Allah, maka tak ada jalan dah kita nak melepas diri. Makna kita dihidupkan untuk meneruskan kehidupan yang terus. Kita dah mulai hidup kan, dijadikan oleh Allah menjadi manusia, maka kita perlu menempuh kehidupan yang terus menerus. Bukan kata kita mati habis tang tu. Tu maksudnya kan, bukan kata bila mati habis tang tu. Macam Allahyarham Tok Guru duk sebut kan, kita ni Allah hidup ni ada tanggungjawab, bukan mai takat hidup habis mati habis tang tu. Kalau habis tang tu buatlah, nak buat apa-apa kan, nak buat dosa kan, nak buat apalah habis tang tu. Ini masalah dia, kita akan meneruskan beberapa fasa kehidupan kita di depan lagi. Ini fasa apa ni? Fasa belakang ni, fasa baru ni. Fasa apa? Yang pertama fasa alam zuriat, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Ni kita duduk alam dunia ni, fasa banyak ini, alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat sana. Lepas tu baru duduk alam syurga ataupun neraka. Fasa yang terakhir, mana jauh lagi perjalanan kita. Alah, ulama kata alam barzakh itu lebih lama daripada alam hidup dunia ni. Orang yang mati 300 tahun lepas kan, tu kita percaya. Macam sahabat Nabi mati dulu, wafat dulu kan. Sahabat yang wafat tahun 36 Hijrah, yang wafat tahun 10 Hijrah. Ramai sahabat-sahabat yang wafat sebelum Nabi. Mereka hidup lama mana di atas dunia? Mereka hidup dalam 5-60 tahun. Tapi mereka dah meninggal lama mana? 1000 tahun lebih lah. 1300 tahun lebih lah. 1400 tahun dah meninggal. Jadi kehidupan yang mereka tempuh dalam alam barzakh jauh lebih lama pada alam dunia. Alam dunia ni paling singkat lah kan. Lepas daripada alam rahim, kita duduk dalam perut mak kita lebih kurang 9 bulan ke 4 tahun. Kemudian kita berpindah kepada alam dunia dalam jangka waktu yang cukup singkat. 2 dah kehidupan kita dah lalu. Alam zuriat, yang kedua alam rahim. Ni lah kita sedang menempuh hidup di alam dunia. Alam dunia ni alam yang ketiga. Lama mana? Ini rahsia kan, siapa pun tak tahu dia punya tempoh masa yang Allah Ta'ala bagi untuk dia cari bekalan atas dunia ni. Ini rahsia daripada Allah kan. Allah wallahu indahu ilmus saah wa ya'lamu mal ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma la taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia nak mati bumi mana pun kita tak tahu kita ni kan. Itu rahsia, benar-benar yang rahsia daripada Allah. Ada ajal ni tempoh kehidupan. Sampai ajal makna habis dah tempoh. Allah bagi can dekat kita ni. Sebab tu Umar bin Aziz kata, innama khuliqtum, sesungguhnya dijadikan akan kamu oleh Allah lil abad, untuk kehidupan yang terus. Bukan setakat hidup dunia ni. Banyak lagi kehidupan yang kita akan tempuh di depan ni. Walakinnakum, akan tetapi sekalian kamu ini, tantaqiluna min darin ila darin, benarnya berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain. Habis alam tu, pergi alam tu pula. Kemuncak alam yang terakhir yang kita akan tempuh, iaitu sama ada alam itu di dalam syurga ataupun neraka Allah. Itu yang terakhir sekali destinasi kita. Lah banyak destinasi ni semua pensinggahan saja. Alam roh, alam zuriat,
alam rahim itu semua persinggahan, destinasi persinggahan, bukan lagi destinasi sebenar. Tempat kita yang sebenar nak berhenti tak nak berhenti dalam syurga atau neraka. Di sini semua perjalanan ni. Semua perjalanan. Kan? Semua perjalanan. Kan nak duduk orang kata tungkat langit tau ni. Semua nak kena pindah nanti. Itulah Umar Abdul Aziz murad daripada kalam dia tu, apabila Allah jadikan kita, maka kita ni dijadikan untuk kehidupan yang seterusnya. Bukan hidup tahun ni saja. Banyak lagi kehidupan yang kita akan tempuh di depan kita nanti ni. Dan sahabat-sahabat kita, adik-adik beradik kita, mak ayah kita dah pindah dah daripada persinggahan dunia, singgah pula di alam barzakh. Kita inilah yang menunggu waktu, tak tahulah bila masa kita nak sampai. Itu habis. Wa sahha zalika, dan salah oleh demikian itu. Demikian mana yang kata kita ini bertukar hal dan berpindah daripada satu negeri dar ni rumah, makna satu kehidupan, satu alam kepada alam yang lain tu. An Utbah bin Ghazwan as-sahabiyul jalil wa ghairih, itu sah, makna daripada sahabat Nabi yang bernama Utbah bin Ghazwan, sahabat yang besar. Wa ghairihi, dan selainnya, selain daripada Utbah ni, ada lagi sahabat-sahabat lain pun mengungkap perkataan yang sama, iaitu yang kata kita ini bukanlah maksud mati habis tahun tu, tetapi sebenarnya kita berpindah daripada alam dunia kepada alam kubur ataupun alam barzakh. Itu kata-kata daripada Syekh Amin Kardi kita ni. Ada yang mengikut pendapat kaum sufi, kaum tasawuf lah. Habis itu. Wa mimma yajib i'tiqaduhu anna malakal mauti wa huwa Izrailu yaqbidul arwah kullaha biiznillahi ta'ala walau baraghith. Yajibu, wa mimma yajibu, dan sebahagian daripada barang yajibu, yang wajiblah i'tiqaduhu, oleh i'tiqadnya nyama tu. Apa lagi perkara-perkara yang wajib atas kita orang Islam ni, orang yang mukallaf ni, percaya dan mengaku putus ni, anna malakal maut, bahawasanya malaikat yang menguruskan urusan kematian ini, wahwa, iaitulah malaikat tu Izrailu, yang bernama malaikat Izrail. Apa makna Izrail? Abdul Jabbar. Ni dia akan cerita depan ni. Dan maksud Izrail tu iaitu Abdul Jabbar. Apa Abdul Jabbar? Kita akan cerita ke depan nanti. Maksud kalimah, apa nama dia Izrail tu. Apa tugas malaikatmu ni? Yaqbidul arwah. Dia ni tugas dia untuk mengambil dan mencabut segala ruh. Kullaha, sekaliannya. Kan, bukan roh orang-orang tertentu, kesemua dia lah yang cabut. Kan, hatta roh-roh bagi binatang sekalipun malaikat maut cabut. Ini pendapat yang kuat lah. Sebahagian, banyak kaul ni pendapat berkenaan dengan yang mencabut nyawa. Ada yang kata malaikat maut cabut semua. Apa pun semua dia seorang. Ada pendapat yang kedua mengatakan tentera dia. Makna orang-orang yang di bawah malaikat maut yang cabut. Malaikat maut dia cabut hak orang-orang istimewa, macam para nabi, orang mati syahid kan. Hak tu cabut nyawa malaikat. Hang tu kerja dah. Orang biasa-biasa lagu muka kita ni dia tak cabut. Dia bagi orang dia, padahal dengan orang dia kan. Tapi ni low class sikit kan. Bagi hak orang bawah tapi hak orang istimewa Allah ni, malaikat maut sendiri yang akan cabut. Itu pendapat yang kedua kata gitu. Ada pendapat yang mengatakan malaikat yang lain cabut sekerat, buah penghabis dia tarik semua. Kan? Ini banyaklah tafsiran ataupun pendapat di kalangan ulama mutakallimin ni. Tapi di sini dia ikut pendapat yang mengatakan nyawa bagi makhluk ini sama ada nyawa manusia, nyawa binatang, hatta nyawa malaikat pun. Semua malaikat maut yang ambil. Ini kata ni yaqbidul arwah hakullaha, dia mencabut dan juga mengambil nyawa seluruhnya, semua, tak kira lah nyawa orang ke nyawa binatang sekalipun, dia juga yang ambil. Tapi ambil yaqbidul arwah tu biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, makna selepas mendapat izin Allah
dapat dah dia punya alamat-alamat, kata dia ni sudah habis umur, barulah dia pergi cabut. Kalau saja-saja dia nak cabut, dia pun tak boleh cabut juga. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala. Tahu mana? Ni dalil dah. Qul, kata olehmu Muhammad, yatawaffakum, memati akan sekalian kamu itu, malakul mauti, oleh malaikat maut. Malaikat maut mana? Allazi wukila bikum, yang telah diserahkan kuasa oleh Allah dengan kamu. Makna Allah bagi tanggungjawab, tugas kepada malaikat maut ini untuk mematikan kita. Ni dalil dah. Lagu mana keadaan malaikat maut bila dia nak mati kita ni? Ni kita ambil cerita sikit kan. Dalam kitab kita ni pun dia cerita sebahagian sikit berkenaan dengan keadaan apabila malaikat maut ini datang untuk mengambil nyawa kita. Ini benar-benar yang pasti kita akan menghadapi di penghujung umur kita ni. Siapa-siapa pun yang bernyawa dan yang hidup di atas dunia, cuma budak-budak dia tak main lah keadaan macam ni kan. Ni dia main bagi sebahagian daripada keadaan manusia yang mana banyak melakukan dosa, amal ibadat ni tak tahu mana orang-orang yang banyak dosa daripada amal kebajikan dia. Apa dia? Kita ambil kisah hikayat sikit berkenaan dengan keadaan malaikat Allah yang bernama Malik Maut ni, iaitu Israel ni, sewaktu dia nak cabut nyawa manusia. Di sini Allah cerita, dialah ya Allah kesah kuasa dekat dia untuk cabut nyawa. Dia cerita banyak tu ya. Lagu mana? Bukan pi tu pi tak cakap banyak lah kan. Hang kena mati, cabut terus, bukan lagu tu kan. Allah bagi hentak malaikat dekat kita ni, dia ada cara dia untuk dia ambil nyawa. Bukan kata dia pergi celapak ambil terus gitu je. Cerita lagu mana? Tengok kisah dia. Wa yurwa fil athari, diriwayatkan dalam asar. Mana asar ni? Kalam-kalam aqwalus sahabah. Jadi kalam-kalam perkataan para sahabat Nabi ni dipanggil asar. Sabit di dalam asar para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa disebut? Al-amradu wal-awja'u kulluha baridul mauti wa rusulul mauti, fa iza hana al-ajalu atal malakul mauti bi nafsihi faqala. Sakit itu dan segala sakit dengan awja' amrad ni lebih kurang lah maksudnya kan. Makna sebelum daripada maut, malaikat mengambil nyawa kita, terlebih dahulu malaikat ini akan hentak dia punya orang dia dulu sebagai peringatan dan juga pengajaran untuk kita. Sebab cara sunnatullah Allah Ta'ala ni, dia sentiasa mengingatkan hamba dia supaya kita ni lebih beringat keadaan kita. Bukan sama-sama kata Allah sentak hidup tanpa dia sedar apa dah. Sebab ada sabit dalam kitab Imam Ibn Jauzi cerita kan, satu kitab nama Radatul Mushtaq wa Tariq ila Malikil Khalaq. Dalam tu ada dicerita kisah berkenaan dengan beberapa di kalangan para Nabi Allah ni. Dia bertanya dekat malaikat maut, anna ba'dal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam qala li malikil maut alaihi salam. Sebahagian daripada nabi-nabi Allah sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini pernah bertanya kepada malaikat maut, ama laka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka liyakuna an-nasu ala hadrin minka. Wahai malaikat maut, adakah tidak bagi kamu ini utusan-utusan yang mendahului kamu supaya manusia ini beringat dan ambil pengajaran? Ada tak malaikat maut? Sebelum malaikat maut sampai, ada tak dia bertanya malaikat maut, Allah hentak hak lain dulu sebagai peringatan dekat manusia ni? Makna peringatan, utusan-utusan daripada malaikat maut. Malaikat maut jawab kata, na'am. Dia kata ada. Li, wallahi, bagi aku ni, wallahi demi Allah, rusulun katsirah, mempunyai utusan-utusan yang terlebih dahulu. Makna sebelum malaikat maut mai jumpa kita, ambil nyawa kita, dia hentak orang dia dulu kan, bagi pengajaran, bagi peringatan dekat manusia ni dulu
Bukan malaikat maut mai dia terus pakai jadi terus dah. Dia hentak orang dia dulu, pi bagi nasihat, pi bagi pengajaran dulu. Tapi manusia ni tak mau nak sedar. Apa yang utusan malaikat maut ni? Minal i'lali wal amrad wasyaibi wal haram wa taghayyuri sam'i wal basar. Dalam riwayat ni dia sebut antara utusan malaikat maut ni yang pertama iaitu al-amrad wal i'lal. Di sini awal auja', mana sakit. Jadi kita ni, hidup kita ni, dalam hidup kita pernah sakit tak? Mana ada orang tak sakit? Tinggal lagi sakit ni yang bersangatan sakit dan sakit tak apa sakit. Kan? Ada yang sakit teruk, ada yang sakit tak teruk. Itu sebenarnya adalah utusan malaikat maut. Supaya kita beringat, kan? Kita dalam duduk sihat, tiba-tiba kita ni sakit, beringat. Barangkali kan kehidupan kita ni dah tak lama, ataupun sakit itulah buah penghujung hidup kita. Tapi manusia dia tak ambil pengajaran juga. Kan? Sakit tu sebenarnya bagus itu. Allah hentak tu nak bagi kita beringat sikit. Kan? Jangan duk loncat seronok sampai tak ingat Allah, tak ingat akhirat langsung. Allah hentak sakit nak bagi dia tu sedar. Kita maki sakit. Kan? Wahai, sakit tu datang untuk menyedarkan kita. Kan? Supaya kita ingat, hang nak hebat entah mana sangat. Oi, hang beringat lagu mana pun tang sakit dia sakit. Makan ubat beringat awal, tak ada nak beringis makan dah. Duk demam siapa tu? Kan? Dalam duk makan ubat tak mau bagi demam. Kaki sepak tergeliat pergi. Sakit, dia tak kira lah sakit sikit ataupun sakit banyak. Sakit ni sebenarnya utusan daripada malaikat maut. Tu. Yang pertama, penyakit ni, sakit tiap orang kan. Kadang-kadang manusia ni Allah uji daripada awal hidup sampailah ketua duk sakit tak berhenti. Sehat sakit pula. Kita main sakit ni tak seronok. Kan? Kadang-kadang maki. Natang sungguh sakit tak berhenti lah. Benarnya sakitan itu adalah perkara terpuji, mana Allah hentak kita. Kata Sayyidina Umar, kalaupun kata penyakit itu habis kita tak tahu apa punca datang, sebenarnya penyakit itu mengangkatkan darjat kita di sisi Allah dan mengganda, menambahkan pahala serta mengkafarahkan dosa. Dosa kita pun Allah hapus dengan sakit, dengan duk marah sakit tu. Ni sampai tak mau demam langsung ni. Kan? Lemah aku demam pula. Kita tak mau pemberian Allah tu. Sebenarnya sakit itu dia lebih mengangkat darjat daripada memberi nikmat. Kita manusia kita terbalik. Bila dapat nikmat kita kata Allah redha, sebenarnya dapat nikmat itu ujian Allah. Tapi kalau sakit, itu kelebihan dia banyak. Angkat dosa, hapus dosa, angkat darjat dan kafarah dosa. Makam kita Allah angkat lagi. Sebab itu para anbiya alaihimussalatu wassalam yang digelar dengan ulul azmi bukan nikmat paling banyak dapat. Kan? Ujian paling berat. Tu yang boleh bintang ulul azmi, bukan ke boleh nikmat. Nabi Sulaiman ada dapat ulul azmi. Dah dapat. Kalau segi nikmat, sebab mendapat nikmat itu kan dia lebih berbahaya daripada mendapat ujian sakit. Ujian sakit ni lah dia lebih memberi pengajaran untuk kita. Kita kalau dapat nikmat silap-silap lupa, tapi kalau boleh sakit ni dia beringat juga kan. Duk hap demam, kena demam morat tu berasa lagu nak mati, teringat aku ni perasaan nak habis umur lah. Ada slow kan. Itu sebenarnya utusan malaikat maut hentak mai dah. Kemudian yang kedua wasyaib. Syaib ni apa? Syaib ni uban. Ni beruban kepala kita ni, bukan saja-saja beruban no. Bukan saja nak beruban no. Makna ini adalah amaran daripada Allah. Kita dah beralih fasa. Kan fasa kita nak hura lagu orang ni kurang lah. Kan dengan kita sampai uban kita dah beringat dah di kepala kita, tapi kita masih lagi dalam keadaan lupa. Dalam ini disebut asyaibu ya'ti fi sinil iktihal. Selalunya ghalib dia berubannya kepada kita apabila kita dah masuk usia tua. Usia tua yang mengikut sebahagian daripada ulama iaitu 30 ke atas. Dan mula naik umur 30 tu sedok rancak sangatlah. Kena kuih slow sikit lah. Kan? Tapi sebahagian ulama kata masuk usia tua ni iaitu bermula usia 40.
Dan mula 40 ni kita nak seronok lagu orang muda ni tak boleh dah kan. Kita nak ho-ha ya lagu depa ni tak apa boleh dah. Sebab usia kita dah tak sesuai dah untuk kita begitu. Kita dah peralihan. Allah dah hentak dah peringatan, jangan duk loncat sangat nah. Kepala hang dah keberban dah tu. Nak seronok lagu orang tak boleh dah. Ni dah kepala beruban pun duk kerja mindam sampai tak sembahyang ni. Duduk di kedai bujang tu sampai merlok kepala sampai ke janggut berubat dah. Benarnya malaikat maut tu mai dah dulu. Mai mana? Tu dia hentak orang dia. Hentak mai berubat, kadang-kadang tak ada perubahan lagi, masih duk keadaan macam tu. Tu ubat kita tu. Ingat mai saja-saja. Di dalam ni dia sebut fahuwa alamatun limufaraqati sinnis raba alladhi huwa sinnul lahwi wal la'am. Dan itu perpisahan, kata apa, perbezaan usia untuk kita seronok dan ghalid. Mai beruban tu beringatlah. Kau cermin tu tengok kepala aku ni berapa puluh dah uban. Nak seronok lagu orang-orang muda-muda ni rasa tak padan lah kot. No. Bukan usia kita ni Tuhan tak nak seronok menjang lah. Kena banyak memikir peralihan umur ni kena ada lah. 40 ni dia tak boleh lah macam orang 30 kan. Orang umur 20 tak apa lagi lah kan, padalah dengan umur dia. Kita dah naik umur ni nak buat kelaku macam orang muda ni pelik kan. Nak pakai seluar buh tali pinggang keleweh tu kan, macam budak-budak sekolah dulu pelik lah kan. Umur 40 pakai kek tak sesuai lah kan. Kita nak pakai piduk melepak di segi puan tu tak padan kan. Bukan umur kita dah kan. Umur muda tak apalah, duduk sekolah dulu pi manis lah umur tu kan. Biasalah anak lembu nak lorong pusat dia kena loncat juga kan, biasalah tu. Tapi kita dah umur lagu ni nak piduk mengorat kot city point umur udahlah dia jadi tak manis. Orang lain pun dah pasar kita tu bukan pasar untuk kita banyak duk hura-hura dah. Tu 30 kata sebahagian ulama, sebahagian kata 40 kan. Masuklah usia fasa tua kan. Nak ni lagu depa tu tak apa nak clear dah kan. Nak melepak ujung batas pida sampai ke Merlot. Malam-malam pun duk sembang hura sampai tak ketawa halak amal ibadat ni. Bukan dia ada kot fasa kita tu. Tu antara rusul maut. Termasuk daripada utusan malaikat maut, Allah hentak dulu taghayyurus sam'i wal basar, perubahan pendengaran dan juga penglihatan. Mata kita ni mana ada kuih terang, kuih lama, kuih kelabu. Telinga kita pun kuih lama, kuih tak dengar. Itu pengajaran untuk kita. Sebenarnya dah tak lama dah usia kita ni. Kadang telinga tak dengar kan. Pergi beli sound lagi banyak. Boom bam, boom bam, boom bam, boom bam lagi. 70 duk gencok lagi, tak manis lah umur kita. Bukan untuk tu lah kan, bagi kat orang muda lah pula teruk-teruk sikit. Tu termasuk yang kata rusulu malakil maut, termasuk Quran, termasuk Rasul, termasuk utusan mati ni, termasuk Rasulullah yang ni dalam hadis lah. Dan termasuk lagi di antara utusan malaikat maut ni ulama sebut al-humma. Humma ni demam. Demam tu kan selalunya demam ni kita ni dia jadi habis belaka daripada kepala sampai kepada kaki kita ni bermasalah. Mata kita pun dia jadi tak apa nak syok, berayak, hidung berayak, telinga bengang kan. Lepas tu rengkung kita jadi pahit, nak makan tak sedap. Tu semua pengajaran tu. Ke Allah buat saja tu. Buat bagi kita berasa lagu tu supaya kata apa ni kan. Sebelum hak sebenar mai bagi hang rasa dulu buah mukadimah ni. Kan? Tu Tuhan tak menyakit demam apa semua ni. Tu Imam Ibnu Hajar sebut kan dalam fatwa dia, demam itu merupakan utusan daripada mati. Mati itu sebelum mati sebenar mai, Allah hentak dulu mai demam ni supaya kita ambil pengajaran. Mai demam apa pun tak mau dah. Kaki tak larat dah. Kan? Ada orang demam godam nasi mai 5 periuk tak ada. Duduk seronok macam orang biasa tak ada. Allah irham Tok Haji Cik kata dulu masa tu kami mengaji dia demam. Tak larat dah demam. Kan?
Saya dulu muda-muda demam, kuat nak mampu kan. Tak ada heran ke demam. Main ngentor dia tik larat lah dia kata. Lah, main demam ni kan. Selalu orang demam gitu. Main rengkung, hidung, semua masalah. Dengan batuk lagi, main ke kaki semua tak larat, lenguh lah. Itu antara utusan mati. Termasuk lagi rusul atau panggil utusan mati ni, iaitu kematian orang yang dekat dengan kita. Dia panggil mautul ahli wal aqarib. Itu sebenarnya satu pengajaran untuk kita. Malaikat maut hentang tu dulu. Sebelum hang, ambil dulu pak hang. Sebelum hang, kadang-kadang ambil dulu adik. Sebelum hang, ambil dulu kak. Kan, bukan habis kak pergi habis-habis gitu je. Hang kena sedar, nanti giliran hang pula lepas pada ni. Yang terakhir ulama kata, rusul bagi malaikat maut iaitu sempurna akal. Sempurna akal makna apabila kita ni berpikiran waras, maka pikiran waras kita itu merupakan utusan malaikat maut supaya kita fikir yang mana baik, yang mana jahat. Ni tu termasuk rusul maut ni. Ni yang malaikat maut sebut ni. Dia hentang pihak tu dulu kan. Fa idza lam yatadhakkar man nazala bihi zalika wa lam yatub fa idza qabattuhu nadaituhu. Tapi apabila pengajaran-pengajaran utusan daripada malaikat maut ni sudah dihantar, tapi manusia masih lagi tak mau taubat, manusia masih lagi tak mau ambil pengajaran, aku sendiri kata malaikat maut, sewaktu aku akan cabut nyawa dia, aku akan kata dekat dia macam ni. Ni malaikat maut ni cerita dekat Nabi lain. Kan? Apa yang dia akan kata sebelum dia nak rentap nyawa kita ni? Dia kata, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin. Bukankah aku telah utuskan sebelum daripada kedatangan aku ini beberapa utusan? Dia mesti akan kata kat kita gitu. Kan? Dia main nak ambil nyawa kita, kita duk terbeliak dah biji mata, duk tunggu nak rentap nyawa tu, nak kena rentap nyawa ni. Malaikat ni akan kata kat kita, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin. Bukankah sebelum daripada aku main ni, aku dah hantar dulu beberapa utusan aku, nadhiran ba'da nadhirin, dan beberapa penjagaan, peringatan dan ancaman daripada aku, daripada utusan-utusan aku sebelum aku. Kita masa tu hanya mampu mengaku saja. Mengaku, orang lain tak dengar lah kan. Itu kita dengan malaikat mautnya. Malaikat kata lagi, fa anar rasulul ladzi laysa ba'di rasulun. Kalau kamu nak tahu, akulah utusan daripada Allah yang mana selepas daripada aku ni tidak akan ada utusan yang lain dah yang nak mai kahang. Wa ana an-nadhiru alladhi laysa ba'di nazir, fama min yawmin tatlu'u syamsuhu illa wa malakul mauti yunadi ya ibnal arba'in. Ni cerita. Jadi setiap hari ni kita ada dalam kehidupan kita ni, tiap-tiap hari yang timbul matahari ni, makna tiap-tiap hari kita akan menghadapi hari siang dan juga hari malam. Setiap kali hari berlaku siang ni, malaikat maut akan seru kita. Tapi masalah dia, kita tak dengar. Yang kita dapat tahu melalui hadis Nabi yang cerita. Dalam hari-hari kita ni kan, lah malam, pagi, esok, siang, lepas tu malam, hari-hari malaikat maut akan keluar kita. Dia habak kat kita dah supaya kita beringat, tapi kita tak mau ambil pengajaran. Apa yang malaikat maut kata? Ya abnal arba'in, wahai orang yang sudah berumur 40. Dia sasar hak 40 kat atas. Hak lebih muda ni selalunya kurang lah kan. Tapi dia lebih tekan orang umur 40 kat atas ni. Lepas tu dia kata, ya abnal arba'in, wahai anak-anak yang sudah berumur 40-an. Haza waktu akhzuzat, ini sudah sampai masa untuk kamu mengambil bekalan kamu. Kadang-kadang kita tengok sedih juga lah kan, kawan-kawan umur 40-50 habis masa begitu lagi. Kalau masjid masih malas nak pergi kan, tapi kedai tang mana kan, habis umur lagu tu. Kadang-kadang dia tak keluar pergi mana pun, dia duduk nganga televisyen tu sampai ketua. Gunalah kesempatan ni. Malaikat maut hari-hari duk kata, umur 40 dah, bila lagi hang nak cari bekal bela diri hang. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Abbas sebut kan, kunna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iza balagha 40 sanatan tafarragna fil ibadah. Kami sekalian para sahabat Nabi,
apabila usia kami telah menginjak 40, tafarraqna fil ibadah, kami akan fokus lebihkan untuk melakukan ibadat. Banyakkan urusan-urusan lain kami dah serah kepada anak-anak kami. Itu cara orang salah begitu. Injak umur 40 ya, jadi kurang. Kan? Hak halal keduniaan ni jadi kurang. Dia banyak beralih ke akhirat. Kalau dia ni orang menega kan, anak-anak dia mula lepas dah. Kan? Dia kata lah, ayah kuih nak ni, tapi ayah tak tarik diri lah pengurusi seumur hidup ayah ni kan. Takut anak tu pusing dia. Lah ayah hantar abang Long ni sebagai pengarah. Jadi ayah pantau lah kerja, tapi banyak tugas ayah ni ayah dah bagi ke hampa lah. Usia ayah ni tak elok lah habis dalam usia untuk buat kerja benda-benda macam ni banyak. Kan ayah daripada sehari 8 jam, ayah nak ambil 3-4 jam saja untuk main kerja bak. Lebihan masa kita tu kita banyak mempersiapkan bekalan untuk diri kita. Ni. Sebab dia bagi pengajaran dia. Adhanukum hadiratun wa a'dha'ukum qawiyatun syidad. Umur 40 ni pemikiran kita masih segar dan bugar. Otak kita duk clear lagi. Wa a'dha'ukum qawiyatun syidad, dan tenaga kamu masih lagi kuat. Cari bekalan. Kan? Kalau mula nak cari umur 70 kot tak larat sembahyang kot. Umur 40 ni lah elok kan, nak mengapai nak mengapai umur kita tak ingat lah. Kan? Hala kebelah amalan lah. Kalau bawah 40 nak mengapai apa, usia budak-budak paling baik sekali mengapai. Kan? Al-hifdhu fi sigar kan naqshi fil hajar. Usia masih kanak-kanak ni kita mengapai macam kita ukir di atas batu payah hilang. Dan naik 40 mula nak mengapai Fatihah ingat dengan ayat lazim, dan ayat-ayat lain, doa-doa lain, hadis-hadis lain pakai buat hak kita buat amal lah, kita kata hala kebelah tu lah bagi lebih. Umur 40 ni pemikiran kita masih lagi elok kan, makna kita tak lupa, ingatan kita masih lagi steady lah, tubuh badan kita masih lagi mempunyai tenaga. Nak banding dengan orang 60 ni mula sakit ada pasal 60 ni, kebanyakan manusia kita tengok bila naik 60 kesihatan dah mula merosak lah. Dia tak boleh lah nak kemas lagu dulu ni berapa orang saja kan. Dia tak boleh duk semang terah, dia tahan tengok aku 70 lagi setakat pancing beg ni aku sepak 2 kali dia putus kan. Dia tak ada dah, umur tu bukannya lah serah aja terah, gerang tak jenuh lah kan, tak jenuh lah. Mak 40 ni dia masih lagi. Wa ya abnal khamsin, wahai orang yang sudah berumur 50-an, qad dana waqtul akhzi wal hasad, umur untuk dituai sudah sampai masanya. Dan naik 50, malaikat pun kata dah, jangan duk berasa lambat lagi lah kan. Ni Pak Lang kata apa, umur 80 dah dia duk angkat tangan best lagi. Awak tengok projek aku lagi 20 tahun aku jadi jutawan. 20 tahun dia dah 80, 100 lah kan. Pak Lang kata lagi 20 tahun hang mampu dah kan. Kita kadang-kadang dia tak ada sempadan lah. Tu umur 50 sudah menghampiri waktu tuaian. Orang 3 generasi ni malaikat maut selalu keluar ni. Yang pertama generasi 4 siri, yang kedua generasi 5 siri. 5 siri ni dia beringat lah, dia kata oi persiaplah bekal-bekal tu bagi molek elok, hampa nak habis dah masak. Yang ketiga, wa ya abna sittin, wahai anak-anak yang berumur 60-an, nasitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab. Hampa ni duk galik lagi ke? Hampa lupa ke hampa nak kena azab? Hampa lupa ke untuk menjawab apa yang akan ditanya oleh malaikat? Pada masa tu kata malaikat maut, fama lakum min nasir, tidak ada sesiapa yang mampu akan menolongi kamu. Siapa tak boleh tolonglah kita kan. Bila kita mati ni, harap amalan kebajikan kita lah yang akan bantu kita ni. Ni sebahagian sikit lah saya sebut. Jadi malaikat maut sebut dalam ni. Ni kita ambil hak tanwirul qulub ni. Fa iza hanal ajalu, apabila hampirlah ajal kita ni nak habis, ata malakul maut bi nafsihi. Ni dia main sendiri. Apa kata malaikat maut? Ayyuhal abdu kam khabarin ba'da khabar. Wahai hamba Allah, sudah berapa banyak perkhabaran daripada selepas perkhabaran. Makna perkhabaran demi perkhabaran sudah sampai kepada kamu. Mai dak orang cerita dak bab-bab nak mati malaikat maut cerita.
wa kam rasulin ba'da rasul, dan berapa banyak utusan selepas daripada utusan. Yang ni utusan demi utusan. Daripada hang sakit, hang lega, lepas tu hang beruban, lepas tu tenaga hang semakin kurang. Kita memang tak payah dah. Dia mula 40 naik 50 ni penyakit dia kuih nak main dah. Badan tak tahan lah. Kan, rang pun kuih luar, cekang-cekang pun dia kuih nak kenok lah. Ni dia nak segok lagi. Kan, 60 dah duk berasa lagu dia 20. Tak lah ada segok lah. Kan, habis dah usia kecantikan segok kita ni. Bagi orang lain lah pula jadi model sampai 60 jadi model pagi, model gigi palsu boleh lah. Kan, rupun nak ni juga bagi kat orang lain lah. Bukan masa kita dah nak ada hidup. Tak tahulah. Kan, umur lah dulu ni boleh lah kita kata ralik mai kuih-kuih naik umur ni. Hala ke belah ni lah bagi banyak sikit. Kan masa kita tak banyak. Ana khabarul ladzi laysa ba'di khabar. Akulah yang akan memberitahu kepada kamu. Akulah pemberitahu yang mana tidak ada lagi selepas daripada aku sebarang khabar. Wa ana rasulul ladzi laysa ba'di rasul, dan akulah yang diutus oleh Allah, tidak ada lagi selepas daripada aku sebarang perutusan. Ajib rabbaka ta'ian aw mukrahan, berkenan segeralah akan seruan Tuhan kamu dalam keadaan kamu patuh ataupun kamu ni benci dan terpaksa. Mana dia kata hang suka ke hang tak suka ke, sudah sampai masa hang aku perlu mengambil roh kamu. Kita dalam masa tu tak boleh nak kata apa dah. Kan, waktu malaikat cabut itu, fa idza qubida ruhuhu wa tasarahu alaih, orang yang mati ni kan, menghadapi mati ni dia akan menjerit, ghayau minta tolong, tasarahu ni. Malaikat maut tanya dia, ala man tasrakhuna wa ala man tabkun. Hang duk raya-raya minta tolong ni, minta tolong kat siapa? Hang duk raya-raya sakan ni tak rayau. Kan, rayau kita ni kalau jumpa datang apa-apa kita terkejut takut, rayau. Kan, sifat manusia ni kalau habis tak tahu nak abang apa, dia melahirkan perasaan dalam perut dengan rayau. Rayau ni habis takut lah. Kan, ada orang takut nak habis tapi tak rayau. Dia rayau ni sifat manusia walik. Bila dia rayau tu kira habis takut lah. Kan, dia rayau minta tolong tu kira habis takut lah. Tak tahu nak apa-apa, tak boleh buat apa dah. Masa tu dia rayau, habis tak ada mak tolong. Kan, malaikat tanya dia, tu hang duk rayau minta tolong kat siapa? Hang rasa lagu aku mai buat naya kat hang lah. Malaikat sampai kata kat kita tu. Fa wallahi, demi Allah, ma zalamtu lahu ajalan, aku tak akan menzalimi bagi kamu ni ajal. Mana aku tak mai saja-saja kecuali masa kamu dah sampai. Bukan aku meluat tengok ambil bagi awal. Kan, dalam malaikat kata aku mai betul-betul waktu yang Allah suruh aku mai. Wala akaltu lahu rizqan, bukanlah aku makan baginya akan rezeki, bukan aku buat nanya hang apa pun. Bal da'ahu rabbuhu falyabkil baki 'ala nafsi. Hang nak teriak, hang teriaklah menangis atas untung diri kamu tu hatta habis. Habis tu. Fa inna li fikum awadatin wa awadatin hatta la ubqiya minkum ahadan. Kalau kamu nak tahu, aku akan berulang-ulang alik semula. Lepas aku cabut nyawa hang, jangan kata aku tak mai dah. Aku akan mai pula cabut nyawa anak-anak cucu hang. Aku bukan takat ni kerja aku, kata malaikat maut. Bukan takat ambil nyawa muka hang, muka adik-adik hang lepas. Lepas ni aku akan ulang mai lagi. Selagi mana ada ahli keluarga hang, aku kutip berhabis, kata malaikat maut. Kan kata aku nak buat naya kat hang seorang, kat abang ipar hang aku tak buat dah. Aku sentak ke semua nyawa, kata malaikat maut. Bukan hang seorang rasa ni, semua pakai rasa. Itu Imam Hasan Al-Basri kata, fa walladhi nafsi biyadihi law yarawna makanahu aw yasma'una kalamahu. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, sekiranya orang-orang yang nak mati ni dia nampak tempat dia, aw yasma'una kalamahu, ataupun mendengar kalamnya. Maknanya kita kalau kita nampak kedudukan dia lah, kita hak orang hidup ni, kawan hak Tuhan hadapi mati tadi ni, duk orang kata apa, duk berdialog dengan malaikat maut tu. Kita hak hidup ni kalau kita nampak keadaan dia tu, kata Imam Hasan Al-Basri, au yasma'una kalamahu, atau kita dengar perbualan dia dengan malaikat amaran, kata-kata terakhir daripada malaikat maut tu, la zahilu an mayyitihim, pakat tuang balik cerah boleh. Tak ada siapa punya tunggu. Dia kata tak apa, aku tunggu, dia akan ambil nyawa aku. Tak ada hati manusia berani tahu tu. Saya masa dia kata kalau aku mencabut,
tu ulama-ulama iman kemas ya. Dia kata kalau manusia pakat nampaklah keadaan orang, setiap orang nak mati dia lalu begitu, tak ada siapa tunggu tepi dah. Tapi kita bersih duk berumun sembang pandai gitu tepi tu kan, sambil orang duk mati duk depan tu duk sakit nak mati, kita boleh duk buka tengok gitu. Itu gamak bau. Dan kita tak nampak keadaan dia begitu. Wala baqau ala anfusihim, masing-masing akan teriak di atas nasib diri masing-masing. Hatta idza humila al-mayyitu ala na'shihi, sehingga akan diusung akan mayat di atas pengusung, rafrafat ruhuhu, ruh orang yang mati ni akan mengepak-ngepak faqan na'shi, di atas pengusung. Ni memang untuk disebutkan apabila kita ni mati, ruh kita ni malaikat tak berapa jauh lagi, malaikat main bubuh atas pengusung, bagi tengok sendiri tubuh badan kita yang dah mati tadi. Hang tengok badan hang tu, itulah badan yang hang duduk sebelum daripada ni. Hari ni menapi badan tu, apa yang dia mampu buat. Ni pengajaran daripada Allah supaya kita dipikir. Mujuk ulama cerita, ulama tak cerita kita pun tak tahu, terbeliak di mata ya. Jadi orang-orang yang mati ni apabila kita mengusung atas pengusung tu, ruh dia ni akan mengepak rafrafa di mana duk kepak rafrafat, kepak perak ruh ni. Apa yang dia kata, ya ahli wa ya waladi, ni setiap orang yang mati semua dia nasihat balik anak-anak cucu dia, tapi siapa pun tak dengar dah kan. Kalau dengar bakal jadi soleh belaka kan. Ni masalah dia, kita tak dengar. Ni benda kena beriman ni kan. Jadi setiap orang yang mati ni, dia akan merintih sayu di atas pengusung jenazah dia, selalu dia akan nasihat anak cucu dia. Contoh kita kata tok kita mati, apa tok kita ni selalu duk nasihat kita buah hujung sebelum dia bawa jenazah dia pergi kubur. Dia kata, ya ahli wa ya waladi, wahai ahli keluargaku, wahai anak cucuku, la tal'abanna bikumud dunya, janganlah kamu ni dipermainkan oleh dunia, kama la'ibat bi, sebagaimana dunia sudah memainkan aku ni kenalah kan. Hampa jangan jadi macam aku. Jama'atul mala min hillihi wa min ghairi hillihi, aku usaha dalam hidup aku untuk menghimpunkan harta yang halal dan harta yang tak halal pun aku ambil juga. Summa khalaftuhu li ghairi, kemudian aku tinggalkan harta itu untuk lain daripada aku. Aku tinggalkan hampa lah. Jadi fal malu lakum wattaba'atu alayya, hampa senang boleh kata aku yang aku teruk nak mampus. Memang kita akan mengut lagu tu, mengut kan. Aku yang teruk nak mampus. Kadang-kadang tua-tua kan pulun buat kerja kan, nak bagi anak cucu senang, sembahyang pun tak dan. Kata buat bak lorong untuk pulun sangat, sian kat cucu nanti kalau tinggal boleh lah beda-beda lepas cari makan, sampai sembahyang puasa pun tak dan. Hak ni sangat yang nak jadi ni. Tu yang dia akan kata dekat anak cucu dia, fal malu lakum wattaba'atu alayya, hampa yang seronok mendapat harta, penat lelah jerit payah aku yang tanggung. Fahdharu misla ma hallabi, hamba beringat jangan bagi jadi macam aku. Tapi nak buat apa kan? Nak buat apa dah waktu tu. Orang kata sebarang keluhan, sebarang rungutan kita, nasihat kita dekat anak cucu kita, siapa pun tak dengar lah kan. Sebagaimana nenek moyang kita nasihat kita sebelum tu kan. Kalau semua pakat dengar benda lagu tu, tak ada kafir, tak ada maksiat bang seorang. Tapi benda-benda ni benda keimanan, sebab tu kita kena percaya. Bila malaikat cabut saja roh kita, ni adalah antara benda-benda yang kita akan hadapi dan kita akan lalu ni. Ni saya nak sebut sikit lagi lah. Dalam ni dia banyak nasihat. Ini nasihat daripada Syekh Amin Kardi lah. Wa yuqalu, dikatakan oleh para ulama, idza faraqa ar-ruhul badana nudiya minas sama'i bi salasi sayhatin, apabila terpisah sahaja ruh daripada badan kita, langsung kita akan diseru daripada malaikat di langit dengan 3 seruan yang kuat. Mati kita makna apabila malaikat sentak kontak roh kita ni buat keluar, mesti dah malaikat akan seru daripada langit dengan seruan yang begitu kuat. Saya cerita dah kan, seruan malaikat ni seluruh alam dengar. Yang tak dengar ni manusia dengan jin sahaja. Jadi apa yang malaikat kata dekat kita waktu kita ni mati, mula-mula kita mati, malaikat kata, ya bani Adam,
ataraktad dunya amid dunya tarakatka. Wahai anak Adam, adakah kamu meninggalkan dunia ataupun dunia meninggalkan kamu? Ada orang sebelum daripada dunia meninggalkan dia sudah meninggalkan dunia. Ini kita kena faham murad kata-kata daripada malaikat Allah. Apa maksud ataraktad dunia, kamu sudah meninggalkan dunia, ataupun dunia meninggalkan kamu? Itu dua situasi yang berbeza. Taraktad dunia makna kita tinggal dunia. Apa maksud kita tinggal dunia? Makna dia orang yang walaupun dia hidup di atas dunia, tetapi dunia tidak boleh mempengaruhi dia. Kan? Mana dia sudah tinggalkan dunia. Macam Sayyidina Ali katakan di waktu malam dalam kitab Hayatus Sahabah, Syekh Maulana Yusuf Kandahlawi, anak Maulana Yunus, kan? Ada sekarang satu kitab nama Hayatus Sahabah. Dalam Hayatus Sahabah tu dia cerita bab Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni, ashab Sayyidina Ali, makna anak-anak murid, orang-orang yang bantu Sayyidina Ali ni, bila ditanya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah tanya dia, antara amalan Sayyidina Ali ni apa amalan istimewa dia? Tu sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat ni kalau dia jumpa khadam, dia jumpa anak beranak sahabat lain, dia akan tanya, ni ayah ada buat amal, baca cerita amal kat pakcik sikit, pokok pakcik ni boleh bagi nasihat tu. Dia tak kata, sudah cerita lah Pak Hang aku kemas aku ni. Dia tak ada panggil lagu tu para sahabat Nabi ni. Ni dia tanya orang yang hampir dengan Sayyidina Ali, anak murid Sayyidina Ali. Dia kata, apa istimewa Sayyidina Ali ni? Kata anak murid dia Imam Safwan ni, kata, yang sepanjang saya duduk dengan Sayyidina Ali ni, saya tak pernah tengok Sayyidina Ali tak puasa. Mana antara amalan Sayyidina Ali, puasa setiap hari. Dan apabila malam, walaupun sewaktu itu Sayyidina Ali menjawab jawatan Amirul Mukminin, jadi khalifah, duduk puasa hari-hari sebab tu. Kemudian Sayyidina Ali ni dia kata, apabila malam menjelang, dia akan bangkit di tengah malam, kemudian dia akan pergi di mihrab dia. Mihrab ni kan, orang-orang sufi, orang-orang ahlillah ni, dia akan buat satu tempat yang khusus untuk dia ibadat. Mana dalam rumah dia ni, dia ada satu ruang, sama ada bilik ataupun kita kata ruang macam rumah ni, dia buat satu ruang. Tu orang ibadat dia apa-apa semua, tu dia dengan Allah. Kalau dia dengan masyarakat apa, dia pergi duduk tang tu kan. Tapi dia dengan Allah ni, dia khaskan tempat dia panggil mihrab kan. Habis daripada dia sembahyang malam, dia akan berguling sambil teriak di situ. Jadi Ali selalu tu, wa yatamalmalu tamalmulan fi mihrabihi thumma yaqulu wa yabki buka as-sabi. Sayyidina Ali ni tiap-tiap malam macam tu, bergulin gantang, bahasa kita kata bergulin-gulin sambil keadaan teriak bagaikan kanak-kanak ni lapang susu. Tengok budak-budak raya tengah malam lapang susu non stop mah, lagi tak buh susu mulut dia, ada duk raya rengah lagi derah. Dia kata Sayyidina Ali raya macam budak-budak lapang susu. Wa yaqulu kemudian Sayyidina Ali ni akan bunyi gitu. Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata, bu'dus safar wa qalza, alangkah jauhnya perjalanan hidupku, sedangkan bekalan aku masih lagi sedikit. Ni dia duk merungut diri dia lah. Dia kata, aku ni amalan tak banyak, sedangkan kehidupan yang aku akan tempuh ke depan ni masih lagi jauh. Kemudian Sayyidina Ali kata apa lagi? Dia kata, wahai dunia, battatuki bisalasi talaqat. Nak cerita ni, wahai dunia, aku ceraikan kamu dengan talak 3. Tu dia ulama dulu kan, khitab dengan dunia, wahai dunia, battatuki bisalasi talaqat, wahai dunia, aku ceraikan kamu dengan talak 3. Mana walaupun Sayyidina Ali memangku jawatan khalifah, harta yang ada dalam khazanah negara begitu banyak, namun dia dah tak masuk dalam hati dia dah masa tu. Hati dia tinggal dunia kan, walaupun dia pegang dunia, kuasa dunia berada di bawah tangan dia, 2/3 kan, 2/3 tanah Arab ataupun 2/3 kawasan-kawasan dunia yang besar di bawah kerajaan Islam. Peluasan dia pada zaman Sayyidina Umar
Baik Saidina Osman masih lagi kan, Saidina Ali sama pun masih lagi keluasan jajahan Islam tu masih luas. Walaupun begitu Saidina Ali sudah meninggalkan dunia. Ni orang yang soleh ni, dia terlebih dahulu meninggalkan dunia daripada dunia meninggalkan dia. Kalau dunia meninggalkan kita, kita duk mau kat dunia tak kelapang dah kat kita. Kan? Kita ni kalau boleh nak macam-macam lagi, tapi duk tak boleh situ. Duk tak boleh situ. Kalau boleh ni berangan ni, macam saya cerita tadi, kan? Umur 80 dah. Dia masuk projek apa, duit duk ada simpan berlambak dah juta dah. Lepas tu dia duk habaq angkat tangan, kan? Dia kata, hang tengok lagi 30 tahun ku jadi jutawan. Jadi jutawan datang apa, hang 100 dah macam tu. Itu tu dia masih lagi tidak meninggalkan dunia. Dunia tak mau dah kat dia. Tak mau ke mana? Makan boleh lebih banyak. Tak lah. Boleh habis pinggan pun megah. Kopi pun potong tinggal setengah. Dunia tak mau dah. Dunia dah tinggal kita dah. Kan? Hak tu dunia tinggal kita. Kalau kita tinggal dunia dalam keadaan kita mampu memiliki segalanya, tapi kekayaan harta dunia tidak mampu, kan? Tak mampu menghalang kita daripada akhirat. Hak ni payah. Ni kita tengok peribadi kita lagu pada. Kita duduk hari ni, kan, kita mampu untuk dapat dunia banyak, tapi dunia tak boleh pengaruh kita, ataupun dunia yang mempengaruhi kita. Kita duk mau kat dunia tak kelapang kat kita. Kita mau tak mau dah dengan dunia ni, tapi dunia tak boleh pun, kan? Kadang-kadang kita tengok kesian. Kesian. Dia duk lapang lagi dengan dunia. Kan? Jadilah kot. Hak duk ada makan tak habis ha. Duk mau situ, duduk ligat nak pegang situ. Jadilah kot. Duk tak boleh situ, lagi dia keluar kan nak boleh. Kan? Itu bukan bukan dia meninggalkan dunia. Dunia yang meninggalkan dia. Ni ulama kata dua situasi orang yang soleh dan orang yang tidak soleh. Kalau orang yang soleh dia meninggalkan dunia, dan orang yang tidak soleh dunia meninggalkan dia. Itu satu. Dunia tanya kita, ni maksud dia. Ataupun ajama'ta dunya amid dunya jama'atka. Kita menghimpunkan dunia, mana dunia ada bawah kekuasaan kita. Kita boleh belakang, kan? Kita boleh himpun dunia, mana kita boleh kawal dunia. Bukan dunia yang kawal kita. Dunia kawal kita ni orang yang tak soleh. Kadang-kadang kita tengok buat kerja. Buat kerja, siang kerja 8 jam. Habis kerja tu, dia bergerak. Kan? Dia bergerak. Habis dia bergerak, Grab pergi. Kan tu tak kira dia buat online lagi. Kan? COD. Kira masa dia ni dalam 24 jam ni banyak dengan duk himpun cari dunia. Kan? Himpun cari dunia. Kadang-kadang masa untuk ibadat dia dengan Allah ni itulah mana. Ni dia tanya kita, ajaba'ta dunia, adakah kamu yang menghimpunkan dunia, amid dunia jama'aska, ataupun dunia yang menghimpunkan kamu. Kan? Ada orang yang mana dia boleh kuasai dunia, tapi dia tak mau. Kan? Itu dia menghimpunkan dunia. Kan saya cerita dah dulu karamah-karamah ulama dulu kan. Antara ada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ni dia dengan Syekh Ramli sepupu. Syekh Ramli duduk di Mesir, Ibnu Hajar Al-Haytami dia duduk di Mekah. Jadi kehidupan dia ni lebih susah, jauh lebih susah daripada Syekh Ramli. Satu hari ni bini dia ni nak pergi jalan di rumah sepupu dia lah, rumah Imam Ramli ni, pergi dengan anak dia pergi. Ibn Hajar tapi dia ada urusan. Balik daripada tu Ibn Hajar panggil bini dia ni. Dia kata, pergi rumah Syekh Ramli jadi tengok lagu mana. Bini dia kata, rumah mereka berayak. Bahasa berayak ni orang Melayu kita kan. Orang Arab kalma'i orang tak faham. Mana berayak ni barang-barang elok, rumah pun tersegam indah. Dia tak kata tersegam indah. Dia kata tengok rumah berayak, rumah mereka elok. Kita ni kelemuk belakang. Imam Ibn Hajar duduk senyum. Habis dia duduk cerita tu. Ibn Hajar tanya dia, maukah benda macam tu? Dia kata tak minta, tapi kalau dapat tak tolak. Ibn Hajar kata tak apa. Pergi ambil sat timba satu. Bini dia pun pergi ambil timba. Dia kata pergi cedok ayak telaga main timba. Bini Ibn Hajar pergi ambil ayak. Dia kata main tuang apa ni. Dia kata basah habis dah sekali tempat ayah ni. Tak apalah tuang.
Imam Ramli, Imam Ibn Hajar pun suruh buat tu. Bini dia tuang jadi mah setimbang. Dia kata, kamu tengok tak, dia pegang-pegang mah betul lah, aku bagi dekat kamu dua pilihan. Kalau kamu pilih aku tinggal mah ni, kalau kamu pilih mah ni, aku cerai hang lah ni juga. Ulama dulu tu apa dia tu? Tu jama'atad dunia, dia mampu menghimpunkan dunia, tapi dunia tak boleh himpun dia. Payah tu. Kita ni pasal duk lagu ni saya susah ni kalau cerita kaya. Tak duk lagu ni kan. Time-time lagu lah kalau tak PKP lah kan. PKP tak ada pergi mana. Kalau kata tak PKP ni tak ada duk Amerika ke mana. Duit banyak kan. Apa nak heran kan. Kata nak pergi Amerika ni 7,000. Alah apa barang 7,000 kan. Itu abang korek dari telinga. Duit banyak. Duit sampai bergedung-gedung ni kita nak heran sangat. Dekat 2-30,000. Beli kereta pun tak tahu ya. Bugatti Divo orang beli sampai 24 juta. Boleh beli lagu tu ya. Kita fikir duit tak ada. Allah aku kalau ada duit tak beli. Dah hang tak ada. Ni buat duit berkenjah. Beli kan. Sebab apa? Sebab dunia menghimpunkan kita. Bukan kita menghimpunkan dunia. Itu tu. Imam Ibn Hajar kata kat isteri dia, kalau kamu pilih mah ni, aku cerai kamu lah ni juga. Tapi kalau kamu pilih aku tinggal mah ni, ni ujian atas isteri Ibn Hajar. Bini dia kata apa? Saya pilih abang. Sanggup hidup susah. Itu Ibn Hajar, dia menghimpunkan dunia, bukan dunia yang menghimpunkan dia. Ulama-ulama banyaklah keadaan yang macam tu. Kalau mereka nak senang, lebih pada tu lagi mereka boleh senang. Tapi dunia tak boleh pengaruhi mereka, dunia tak boleh merosakkan mereka. Inilah para ulama ahlillah. Kita sopa dengan belut, kata Pak Lang kan. Pak Lang keria masa tanya Pak Lang dulu, kata Pak Lang pasal apa ulama-ulama ni mereka dapat kata minyak mana pun mereka tak rosak, masih iman tinggi di sisi Allah macam biasa, doa ibadat kuat. Pak Lang kata mereka bangsa belut, terjun masuk dalam selut pun keluar mai bersih. Kita bangsa ikan ni kata kawan tok dalam selut berlemuh macam apa kita jenis kawan. Ulama-ulama ni dia macam belut, dia masuklah dalam selut berlemuh tak mana pun, dia keluar mai badan dia mengalit elok. Mengalit elok, tak lekat. Tu beza kita dengan mereka. Itu jama'atad dunia amid dunia jama'atka. Yang ketiga, malaikat tanya kita, aqataltad dunia amid dunia qatalatka. Kamukah yang membunuh dunia ataupun dunia yang membunuh kamu? Kalau kita bunuh dunia, kita mampu menghadapi sebarang ujian dunia tanpa kita abaikan akhirat. Tapi kalau dunia membunuh kita, mati dalam keadaan nikmat tanpa sempat kita cari bekalan ke akhirat. Ni kita takut. Ni kita tengok keadaan kita. Ada orang yang tak dan nak buat ibadat. Dia kata tak apalah, umur 30 sampai 50 ni aku cari duit banyak-banyak, cari buat rumah sewa bagi banyak-banyak. Cukup 50 aku tak mau buat kerja, aku nak mengaji. 49 mati. Dunia bunuh dia ke dia bunuh dunia? Aqataltad dunya amid dunya qatalatka. Ni banyak hidupan kita duk lalu depan-depan kawan-kawan kita pun ada sebahagian yang tak ada nak berubah. Duk fikir nak berubah, dia boleh kata kat kita. Kata insya-Allah lah 40 ni insya-Allah aku lah ni duk skor lah. Dalam lah ni aku nak bagi akaun aku ada 200,000, 250,000. Aku nak buat ASB, lepas tu aku makan persen saja. Lepas tu masa tu nak ajak aku pergi surau mana mengaji pun insya-Allah aku tunggu. Perlu umur 29 dia mati. Habis kisah dia habis tahun tu lah. Sebab mati ni hang hebat ke tak hebat ke mesti akan mati. Habis sejarah begitu ya. Kalau kita tengok sejarah para anbiya, walaupun anbiya Allah ni cukup hebat dalam sejarah mereka, tapi pas mana para anbiya, semua dah kembali pada Allah. Tu guru kita duk dengar cerita karamah ulama-ulama. Di mana penutup dengan kematian, semua nak mati kan. Hang jahat ke hang baik ke, semua dah pakai api habis dah. Ni kita untung nasib kita renung sendiri ya kan. Waktu kita mati kan mesti malaikat tempitnya. 3 soalan ni mesti kena tanya kan. Ataratad dunya amid dunya tarakatka, ajama'atad dunya amid dunya jama'atka, aqataltad dunya amid dunya qatalatka. Ni dia akan tanya kita. Tengok kita ni mengaruh tak dengan dia?
Kadang-kadang Pak Lang cerita ada seorang orang tu, dia duduk sakit lah, makan ayak tak boleh. Makan ayak, bagi ayak tak masuk, duduk sedut ayak sedut lah. Ayak sejuk lah. Ayak sejuk pun sedut tak nak lah. Anak cucu bubuh straw lah. Telan gerok, duduk teruk. Sakit lama. Pak Lang cerita. Duit macam mana? Ramai duk abang Tok Wan. Istighfar banyak Tok Wan. Aku duk istighfar lah, duk ajak aku lagi. Aku duk kata apalah ni. Abang kata Tok Wan lagu ni, Tok Wan tak bangkit sembahyang, tak larat, aku duk sakit ni. Kali tu ramai bisik di telinga dia. Pak Long. Buat. Tu ada tanah tepi jalan Kok Diang lepas nak jual 3 relung tu sekali, kata jual murah lebih kurang 200, dia panggung kepala. Bangkit geran nama seorang ke beringkir. Kata mampu kata. Kan. Nak kira apa lagi benda macam tu. Ada macam tu. Pak Lang cerita tu kami gelak lah, tapi kita dalam masa yang sama kita fikir na'udzubillah, kita takut lah kan, bila keadaan macam tu kita masih lagi duk fokus, duk rasa-rasa kita nak terus pergi mana. Dengan makan kita ni, makan pun tak apa nak lalu dah kan. Duk rasa-rasa kita mau kat dunia lagi, dunia tak mau dah kat kita kan, tak mau. Tu waktu dicabutnya roh kita ni. Wa idza wudi'a 'alal mughtasil nudiya minas sama'i bi sayhatin. Apabila jenazah mayat kita ini diletak di atas tempat permandian, nudiya minas sama'i, diseru daripada langit bi sayhatin, dengan beberapa seruan. Apa malaikat kata dekat kita? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, aina badanukal qawiyyu ma ad'afuk. Wahai anak Adam, di manakah tubuh badan kamu yang begitu kuat sebelum ini? Ma ad'afuk, alangkah lemah dan tidak bermayanya kamu pada ketika ini. Kan, waktu kita hidup badan kemah, tak guna badan yang sihat itu untuk mencari redha Allah. Tak ada hala kepada kebajikan. Malaikat perli kita, ma ad'afuk, alangkah lemah dan tidak bermayanya tubuh kamu itu ini hari ini. Ni awak yang duk sengap sampai nak mungit pun tak boleh ni. Malaikat tanya tu satu penyiksaan tu. Malaikat perli kita tu siksa tu. Ma ad'afuk, alangkah lemah dan tidak bermayanya kamu sekarang ini. Wa aina lisanukal fasihu ma askatak. Di manakah lidah kamu yang begitu fasih bertutur, alangkah diam dan membisunya kamu sekarang ini. Mana dah lidah dia cakap, orang kata aku tu hang cakap lagu ni, orang kata lagu tu hang cakap lagu ni, ku tahulah hang peguam pun, contohlah kan. Dia kata peguam bukan kata. Contoh pandai bercakap, orang kata kok nu dia jawab kok ni, orang kata kok nu dia jawab kok ni, buatlah dia kata kubak masing-masing oi. Itu banyak ni macam tu kan. Mana lidah tu hak pandai dia bercakap dulu, malaikat kata mana? Kenapa sepi membisu Ni malaikat tanya. Wa aina udhunuka sama'atu ma asammuk, di manakah telinga kamu yang begitu mendengar? Mana dia boleh bang dengar kan, sensitif. Apa orang kata semua dia tahu dah. Ma asammuk, alangkah tuli dan pekaknya kamu sekarang ni. Hang tak dengar ke ni aku dah bercakap dengan hang ni, awak tak jawab. Wa aina ahibba'ukal khalas ma awhashuk, di manakah teman-teman dan sanak saudara kamu yang setia, alangkah liarnya kamu pada ketika ini. Awak hang nampak liar teruk, kata atas dunia dulu hang ramai pengikut duk ikut. Ni malaikat tanya kita. Tu tiga seruan yang malaikat akan tanya kita sewaktu kita duduk tempat nak mandi mayat tu. Wa idza wudi'a fil kafani nudiya minas sama', bila letak pula mayat kita ni di atas kain kapan, nak kain kapal lah, nudiya minas sama'i bi salasi sayhat, diseru pula oleh malaikat dengan 3 seruan pula. Oi, berapa dah tu kan? 6 dah. Tujuh seruan. Wa idza wudi'a fil kafani, bila letak di kafan seru pula 3 seruan, jadi 10. Apa dia yang malaikat kata dekat kita? Ya bani Adam, wahai anak Adam, tuba laka in sahibaka ridwanullah, kamu akan beruntung sekiranya yang menjadi teman kamu itu adalah keridaan Allah.
wal wailu laka in sahibaka sakhtullah, dan kamu akan menjadi celaka sekiranya yang menjadi teman kamu itu adalah kemurkaan Allah. Ya bani Adam, tuba laka in kana ma wa kadlinan, wahai anak Adam, berbahagia dan beruntunglah kamu sekiranya tempat kembali kamu nanti adalah syurga. Wal wailu laka in kana ma wa kadniran, dan celakalah kamu sekiranya tempat kembali kamu nanti adalah neraka Allah. Ini semua malaikat akan seru kita. Kita akan mendengarlah setiap orang daripada kita ni. Apabila kita mati, kita kena mandi, kita ni orang buah atas pengusung, bawa pergi jenazah, tiap satu tempat semua malaikat akan panggil seru kita. Ya bani Adam, tadhhab ila safarin ba'id bighairi zadin, wahai anak Adam, kamu telah pergi kepada perjalanan yang jauh tanpa membawa sebarang bekalan. Ini semua hak orang-orang yang banyak melakukan dosa lah kan. Kalau orang-orang ahli-ahlilah, orang-orang ahli soleh, malaikat tak kata guni. Ini hak dia duk kata ni, duk poli puak-puak hak jahat dosa banyak, puak-puak kapiak apa lagu ni. Ni yang malaikat kata sangat ni. Wa takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abadal abad, kamu keluar hari ini daripada rumah kamu, kamu tidak akan kembali buat selamanya. Wa tasiru ila baitil ahwa, sekarang kamu akan duduk di rumah yang penuh dengan huru-hara. Ni kubur tak suri kan, baru duk tahu malaikat duk kata dah bagi amaran dah, lagi kecut perutnya kita kan. Wa iza humila 'alal janazati, apabila diangkat jenazah kita di atas pengusung, nudiya minas sama'i bi salasi sayhatin, akan diseru pula daripada langit oleh malaikat. Malaikat kata pula 3 kali, ya bani Adam, wahai anak Adam, tuba laka in kana 'amaluka khairan wa tuba laka in kunta ta'iban, kamu ini beruntung dan berbahagia sekiranya amalan kamu ini baik, dan bahagia sekiranya kamu seorang yang bertaubat. Kalau kita tengok di sini, ibarat di sini baik buruk kena kata siapa tu. Makna orang-orang yang ahli lah, makna wali-wali Allah tak apalah, tak kata apa, nabi-nabi tak sebut lah. Tapi kalau orang-orang manusia ni, kita akan hadap begini, baik ke buruk kita ni, memang kita akan disambut dengan kata-kata begini daripada malaikat. Penat. Wa tuba laka in kunta muti'an lillah, kamu bahagia sekiranya kamu seorang yang taat kerana Allah. Wa idza wudi'a lis-salah, ni orang tak semayang ni, orang letak kita kan, lalunya kita pergi tempat orang main mayat ni, jenazah sampai dulu kan, orang tak jenazah. Bila tak jenazah, orang tak semayang ni, tak jenazah tu malaikat keluar daripada langit. Malaikat kata apa? Ya bani Adam, kullu amalin amaltahu tarahu sa'ah, setiap amalan yang kamu lakukan atas dunia, nanti tiba masanya kamu akan lihat. Fa in kana amaluka khairan tarahu khairan, kalau dalam hidup kita ni kita banyak buat amalan kebaikan dan kebajikan, kamu akan dapati kebaikan. Wa in kana amaluka syarran tarahu syarran, kalau kamu banyak melakukan dosa dan kejahatan dan dosa itu akan kamu lihat nanti. Ini semua tak boleh buat apa dah lah waktu ni. Cuma dia peringat balik kita lah. Wa idza wudi'atil janazatu ala syafiril qabri, waktu jenazah kita tak di pinggiran kubur kan, sebelum kita buh dalam kubur, kita tak dulu tepi tu kan, tak dulu di tepi tu, waktu tak di situ, malaikat pun seru pula daripada langit, ya bani Adam, ma tazawwadta minal umran li hadzal kharab, apa persiapan kamu, bekalan kamu yang kamu nak bawa daripada rumah bangunan kepada rumah yang nak runtuh nanti ni. Semua dia tanya kita. Wa ma hamalta minal ghina li hadzal faqri, apa yang kamu bawa daripada kekayaan untuk menempuh kesusahan kubur ni. Wa ma hamalta minan nuri li hadhihi zulmah, apa yang kamu bawa daripada cahaya untuk kamu hadapi kegelapan ini. Kan kegelapan kubur, kegelapan dosa lagi. Kubur bukan dia terang, lubang kubur. Wa idza wudi'a fil lahdi, ni masa buh liang lahat orang turun kita buh liang lahat, malaikat keluar pula, ya bani Adam, kunta ala zahri dhahikan fasarta fi batni bakian, wahai manusia, kamu dulu di atas dunia banyak ketawa, sekarang kamu pasti akan menangis di dalam perutku. Ni tengok kan, kalau kita atas dunia ni banyak seronok,
pasti kita akan banyak menangis di dalam kubur. Tengok dalam amalan kita seharian. Sebab tu Pak Lang paling marah sekali. Pak Lang kata orang yang kerja duk buat lawak kan, dia dikenali sebagai pelawak. Hak ni antara bala besar. Bala besar. Orang banyak gelak, kerja dia mengetawakan orang. Nanti di akhirat dia pasti yang banyak menangis. Dan dunia dia banyak gelak, orang banyak gelak dengan sebab dia. Tapi di dalam kubur dia lah orang yang paling banyak teriak berbanding orang lain. Ini untung nasib diri kita kenang baliklah nasib kita. Wa kunta ala dhahri farhan fasirta fi batni hazinan. Kamu yang banyak seronok di atas belakang aku, tapi dalam perutku kini kamu yang akan banyak dan juga bersangatan sedih. Kita akan sedih kalau kita banyak seronok atas dunia, maka kita akan banyak sedih di dalam kubur. Wa kunta ala zahri, kamu di atas belakang aku di atas dunia, natiqan, kamu banyak bercakap yang sia-sia, fasirta fi batni sakitan, kamu di dalam perut aku sekarang ini pasti akan menjadi keluh dan bisu. Tak boleh sengak betul lah, tak boleh cakap pandai. Wa idza adbara an-nasu anhu, lepas pada kita ke bumi siap apa semua, orang pun bekat balik habis lah. Yaqulullahu ta'ala, Tuhan kata dekat kita, ya abdihi, wahai hambaku. Tu kata Allah. Orang jahat maksiat lagu mana dia duk panggil hamba dia situ. Macam mak panggil anak, cik, anak tu kau ajak tak suka. Tapi mak ni dia tak kata, weh mendatang, dia tak panggil. Tu jiwa seorang ibu. Anak dia kau hajak, derhaka kat dia lagu mana pun, dia tak panggil, weh pelak tak panggil. Kan? Dia duk kata cik, oi awak mak kata cik tak dengar. Dia duk cik situ, lagu tu lah Allah. Walaupun manusia ni banyak melakukan dosa, tapi Tuhan duk kata abdi situ, wahai hamba-hambaku. Baqita faridan, sekarang kamu kekal dalam keadaan keseorangan. Wa tarakuka fi zulmatil qabri, kamu sekarang berada, aku tinggalkan di dalam kegelapan kubur. Wa qad asaitani li ajlihim, kamu di atas dunia kamu sanggup maksiatkan aku kerana kamu mahu menurut kemahuan manusia. Tuhan kata tu habis. Tuhan kata dekat kita, ya abdi baqita faridan wa wahidan wa tarakuka fi zulmatil qabri, sekarang aku akan tinggalkan kamu dalam gelapnya lubang kubur ni. Tuhan kata, wa qad asaitani li ajlihim, dulu di atas dunia kamu sanggup maksiatkan aku demi manusia. Tuhan kata dekat kita kan. Ini apa kita nak jawab? Tapi yang kata Ahmad Allah ni, Tuhan duk kata situ, wa ana arhamukal yawma rahmatan yata'ajjabu mihan nas, walaupun kamu ni orang yang cukup derhaka dengan aku, tapi aku masih merahmati kamu. Tuhan kata manusia pun akan heran dengan sebab rahmat Allah. Tuhan kata, wa ana asfaqu alaika, akulah orang yang paling kesian tengok keadaan kamu. Tuhan kata, minal walidati biwaladiha, daripada kesiannya ibu dan bapa kepada anak, aku lebih kesian daripada seorang bapa dan seorang ibu kepada anaknya. Kita tengok, saya biasa tengok dalam video kan, kadang-kadang anak kera nak mati kan, dengan mak dia sekali, mak angkat anak cium, kita sayang ni yang kata mak. Ada insiden sekali belah Kubang Siam, mak dengan anak insiden, anak kecil, mak lepas hamparit, anak dia pegang nak julang tu. Dia kata dia naik atas merangkak, nak dia cium anak dia sekali mati. Tu kata mak. Sayang mak dengan ayah kat anak ni, sanggup sakit anak tukar. Pak dia kata biar anak tu sihat, janji aku sakit. Allah sayang lebih daripada tu lagi. Tu Tuhan kata, walaupun dosa kamu banyak kan, duduk atas dunia cukup teruk hang, tapi aku kesian tengok hangpa. Tuhan kata ini rahmat Allah, tapi syarat dia kena Islam. Kalau kata hang tak Islam, tak ada siapa Tuhan nak bagi tak ada pasal. Dalam hadis qudsi tu ada hadis qudsi. Tuhan kata dekat kita setiap hari, tapi kita duk bekak badak tu. Tuhan kata, abdi ma ansaftani, wahai hamba-hambaku,
kamu langsung tidak bersikap jujur dengan aku. Azkuruka wa tansani, aku sentiasa mengingati kamu tapi kamu langsung lupa kepada aku. Banyak manusia begitulah kan. Tuhan dok bagi nikmat segitu. Sihat Tuhan bagi, doa Tuhan makbul. Kadang-kadang tengok pak tak sembahyang dapat anak pandai kan main. Kan? Patut dapat benar pak tu jahat. Tak, anak cerdik. Jawab agama Pak Israel. Yang pak tu Allah. Tu Tuhan kata azkuruka wa tansani. Aku selalu ingat kepada kamu tapi kamu selalu lupa kepada aku. Wa ad'u ilayya wa tadhhabu ila ghairi. Aku selalu menyeru kamu supaya kembali kepada aku tapi kamu duk cari orang lain semata. Apa-apa masalah berlaku pun tak mai ke Allah juga. Kan duk talah hak lain lagi. Wa udhiba ankal balaya wa anta mu'takifun 'ala al-khataya. Aku hindarkan kamu daripada sebarang malapetaka dan bahaya tapi kamu tetap juga sentiasa melakukan dosa. Sehat buat dosa, duk sakit buat dosa. Dalam duk demam pitikan nombor ni cabut semua kan. Ini kata manusia ni. Tuhan tanya satu soalan, fa kaifa tujibuni ghadan iza ataitani. Nanti kamu akan dipanggil menghadap aku pada hari kematian. Apa yang kamu nak jawab bila aku tanya kamu nanti? Tuhan tu kata adalah di kursi kan. Ni peringatan banyak tu dalam kitab-kitab ulama ni, banyak bagi pengajaran kat kita supaya kita ni tak terpesong daripada landasan sebenar. Tugas kita ni seorang manusia yang Allah hentak untuk cari amal ibadat kita ni. Banyak-banyak kalau nak cerita bab kisah malaikat maut main berjumpa ni, banyak kisah dah. Kita ambil sebahagian lah nak jadi iktibar dan pengajaran untuk kita supaya tidak ada penyesalan kita nanti sana. Masa sana nanti menyesal ya. Ahli syurga pun menyesal. Neraka laisa yatahassar ahlul jannah illa marrat bihi sa'atan wa lam yadhkurullah fiha. Nabi kata laisa yatahassar ahlul jannah, tidak menyesali sesiapa pun termasuk ahli syurga. Mana siapa pun menyesal. Ahli neraka lagi menyesal lebih. Ahli syurga pun menyesal. Tapi ahli syurga ni menyesal apa? Illa ala sa'atin marrat bihi. Dia kenang balik di atas dunia ni pernah berlalu satu masa yang kosong begitu saja, walam yazkurillah fi. Sedangkan dalam masa yang berlalu begitu dia tidak menyebut nama Allah. Dia kata seandainya pada masa tu aku sempat berzikir kepada Allah lebih kurang 200-300 kali, entah apa pahala yang Allah akan bagi dekat aku. Silap sungguh lah. Silap sungguh. Kita ni bila terlepas baru tahu kata silap kan. Masa tak terlepas dia tak ada itu perangai kita. Tertinggal, terlepas, kena penyakit, silap kan. Bunyi buah tu silap. Silap atas dunia gagah gila boleh gostan. Silap di akhirat nanti tidak ada apa penyesalan kebaikan lah untuk kita. Nak menyesal lah kan. Mana berbaki umur kita tu cuba kita perbaik masing-masing lah ni. Tak telah belah siapa kita sendiri pun. Bukan kita tahu kesudahan ujung umur kita ni lagu mana. Masing-masing tak boleh nak tabik dada, tepuk dada abang kata dia hero, tak boleh. Lagi mana tak tiup wisil penamat, jangan duk sembang kata kita menang lah kan. Penamat kita mati kan. Dalam kaedah Arab panggil al-ibratu bil khawatim kan. Yang nak ambil kira betul ujung jatuh kita ni buah penamat. Macam orang main bola tu je salih lah kaedah. Ingat masa ngaji makulah asyarah apa nama hasyatani hasanil makhluh, buahlah tu untuk nasihat buah tu kan. Nas'alullah al-husnal khawatim. Tu dia buat kaedah tu kan. Kami memohon supaya kesudahan hidup kami dengan disudah oleh Allah dengan kesudahan yang baik. Tu kata sebab nilai manusia ini dia tak ambil kira nak buah marka tu waktu hujung kita kan. Waktu hujung kita ni Tuhan tak waktu tengah-tengah ni Tuhan tak buah tak ambil kira lagi. Dan ambil kira kita bila bil khawatim, bila buah kesudahan kita. Kita mati lah situ. Dia duduk tengah ni lah duduk sembahyang, ada orang ni tu kan. Kecil bagus, main besar bagus. Naik 40 dia jahat. Jahat sampai ke mati. Aduh. Saya ada kawan seorang. Sedih ingat-ingat dia bagus. Nak tu imam. Bagus dengan budi bahasa, dengan hormat. Orang tua.
Masa dia muda-muda ni bagus. Dia naik 50 ni dia jadi kaki gencok dengan kaki betina. Tak pernah pergi karaoke sampai pagi. Pak dia mati lah. Kemudian mati bawah hujung tu, nak balik mati di rumah tu malam lah tu buat perempuan ni. Balik-balik mati tu, cerita yang sampai 2-3 hari orang tak sedar dia mati kembung pakai semak dalam hujan, mati termenerak. Sedih lah, apa sih orang baik. Tu kesudahan begitu kita cukup takut kan. Kalau nak cerita bab kesudahan begini banyak cerita kan. Dalam kitab Raudhur Riyahin fi Manaqibis Salihin, Imam Yafi'i bisa cerita seorang wali abdal yang mana menjawab jawatan wali abdal, namun dalam suratan Allah penghujung umat menjadi kufar. Sampai anak murid dia teriak sampai mati. Orang tanya pasal apa hang duk rajin teriak, orang tengok hang teriak. Dia kata, aku dulu pernah berkhidmat kepada guru aku 30 tahun. Guruku seorang waliullah yang wali abdal. Cerita yang panjang di akhir kesudahan, tok guru dia mati menjadi majusi. Aku tu yang dia fikir sekali. Dia kata sampai kelah aku cukup takut nak bersembang dengan orang ni. Ni kita bimbang. Tu al-ibrah bil khawatim. Zaman dia tu seorang ketua padri yang hidupnya memusuhi Islam, syirikkan Allah, hujung umur mati jadi wali abdal. Tok guru dia wali abdal menjadi orang majusi. Aku tak faham, dia kata sampai sudah aku mohon mudah-mudahan Allah ampun dosa tok guru aku. Cerita Imam Yafi'i cerita dalam kitab ni. Dan tu kita sebelum buahlah ni betul lah. Tujuan kita berkarah baca ni gitu, nak ambil iktibar. Kan kita nak tala kat siapa ni sebagai bekalan diri kita semua, apakah nak mati gaduh-gaduh habis baca bab ni mati serat dah kan. Kita tak tahu, bukan tu gaduh-gaduh saya dulu doa dulu ya, harap-harap tu pergilah tempoh banyak benda tak selesai kita tu. Kita tak maulah jadi macam sampai tak ada orang kata apa, tak ada penampan langsung. Kita lajak sampai tak tahu nak patah balik ni, kita takut lah. Auzubillah lah. Benda bahaya besar. Nak pergi sana, kalau mati sini senang. Habis tu. Ni nanti dia akan cerita sikit. Kenapa habis ni? Habis ni tu. Seperanggan kan. Walima rawat Tabarani wa ghairuh an malakil mauti. Jadi dalil diwakmai yang pertama ayat Quran yang mengatakan yang mematikan kita, yang mengambil roh kita, iaitu malaikat maut yang Allah tugaskan bagi dia untuk mengambil nyawa sekalian makhluk. Itu dalil pada Quran. Walima dan bagi barang rawat Tabarani, yakni hadis yang meriwayatkan oleh Imam Tabarani wa ghairuhu dan selain Imam Tabarani an malakil maut, daripada malaikat maut sendiri. Kan ada kisah berkenaan dengan malaikat maut. Apa malaikat maut kata? Wallahi, demi Allah, lau aradtu qabda ruha ba'udatin, sekiranya aku menghendaki untuk mencabut nyawa bagi seekor nyamuk, ba'udah nyamuk, ma qadartu ala zalik, nescaya tidaklah berkemampuan oleh aku di atas demikian itu. Mana kalaulah aku ini berkehendak, makna sampailah kita kata senarai makhluk-makhluk yang Allah perintah untuk dicabut nyawa, tiba-tiba dia kata kalau aku mau mencabut nyawa bagi seekor nyamuk sekalipun, makhluk yang paling halus lah, ma qadartu ala zalik, aku tidak akan mampu sama sekali untuk mencabut nyawa nyamuk itu, hatta yakuna Allahu huwallazi ya'dhanu biqabdhiha, sehingga adalah dialah Allah yang memberi izin untuk aku mencabut nyawanya. Manakah Allah tak izin, walaupun aku punya kekuatan yang begitu hebat, tetapi sekiranya bukan dengan izin Allah, aku tidak mampu untuk mencabut nyawa walaupun seekor nyamuk. Ni malaikat kata sendiri. Wa dzakara ba'dhum, dan telah menyebut oleh sebahagian daripada mereka itu ulama, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala huwallazi yaqbidur ruha malakil maut wa arwah syuhada,
dialah Allah Ta'ala yang akan mencabut ruh malaikat maut. Ini kata sebagian ulama, Allah yang akan ambil nyawa yang pertama, iaitu nyawa bagi malaikat maut. Nyawa orang lain malaikat maut ambil. Malaikat maut pun nak mati juga. Lepas tu dia mati, siapa ambil nyawa dia? Allah ambil. Allah ambil sendiri nyawa dia. Sebagai ulama kata, tak, Allah perintah dia cabut nyawa dia sendiri. Itu ada dua kawan lah. Itu satu, Allah cabut nyawa malaikat maut. Wa arwahash syuhada, dan Allah yang akan mencabut roh-roh bagi orang yang mati syahid. Makna syahid di sini syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah ni makna orang yang mati syahid. Apa makna mati syahid? Mati di dalam peperangan. Peperangan di antara Islam bukan Islam, dan tujuan dia mati tadi ni untuk menegakkan kalimah Allah dan mempertahankan negara Islam. Lagi pula dia mati itu disebabkan kena serangan peperangan, bukan sakit lain dia mati dalam medan perang. Nak mati syahid ni payah. Yang pertama, nak nama mati syahid ni, yang pertama mesti niat lah kan. Pertama niat untuk menegakkan hukum Allah, dan niat dia ni untuk meninggikan agama Allah ataupun mempertahankan negara ni daripada ditawan oleh orang bukan Islam. Mesti peperangan itu berlaku di antara non-Muslim dengan Muslim. Yang kedua, dalam kitab Al-Bajuri Ibn Qasim sebut, dia mati semasa peperangan masih berlangsung. Kalau habis orang perang baru dia mati, tak dapat syahid ma'rakah. Payah, mati kena mandi kapan sembahyang tanam kan. Tapi dia syarat nak dapat syahid ma'rakah ni, dia mati dalam medan perang dan peperangan masih lagi tak habis. Lagi pula dia mati itu sebab peperangan, bukan sebab luar peperangan. Luar peperangan ni lagu mana? Gaya nak habis sakit jantung, mati. Kalau mati kes peperangan, walaupun tak kena serang kan, walaupun kena tu kes sebelah yang sama. Contohlah, kuda kawan kita naik tu, tiba-tiba musuh balik dengan batu kan, batu manjanik, bom kena kuda, pelanting kuda naik atas dia, bok mati terus. Tu kira syahid kan. Bukan dia kena hak musuh, dia kena hak kawan. Kawan tertok kawan tu tunduk, langsung main kena kawan dia belakang. Tu pun kira tu syahid kan. Maknanya mesti mati sebab peperangan, dan mati pula dalam medan perang. Kalau mati dah habis, perang dah habis, baru dia mati, tak dapat syahid ma'rakah. Ni istimewa syahid ma'rakah. Orang yang mati syahid ni, dia kelebihan dia sekurang-kurang dia ada 10 kelebihan. Dia panggil syahid. Syuhada ni jamak syahid. Makna syahid ni ada dua maksud. Yang pertama, makna syahid orang yang menjadi saksi, menjadi bukti. Dia panggil syahid wajan fa'il dengan maksud maf'ul, ay mashhud.